So maksudnya kat sini awak ada 2 income tau. Tapi dengan syarat awak daripada ahli biasa RM90, awak pergi upgrade jadi assistant supervisor. Kalau awak tak upgrade, tak pergi assistant supervisor, awak tak boleh berniaga. Dan awak sebenarnya tak layak pun nak buat income. Awak hanya dapat menikmati diskaun produk 5% untuk beli produk kita dengan harga murah, makan, pakai, sihat. Makan, sihat, pakai, jadi cantik. Macam Kak Fida. Macam tu. Jadi, macam mana nak upgrade jadi assistant supervisor? Kak Fida, saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Macam mana saya nak naik assistant supervisor? Okey, dulu Kak Fida pun tak ada duit juga. Kak Fida berniaga RM90 tu pun minta ke mak Kak Fida. Mak minta RM90, mak pakai nama Kak Long. Lepas tu RM90 tu dapat sebotol aloe vera gel percuma. Mak minum lah. Mak minum sebab mak masa tu ada tekanan darah tinggi yang agak tinggi juga. 140 atas, bawah 120. Jadi kat situ mak Kak Fida dia sukalah produk tu sebab dah buat tekanan darah dia kembali kepada normal, iaitu 110 di atas, bawah 80. Setelah 1 bulan dia minum. Tapi bukan mak minum saja, mak minum separuh. Separuh lagi Kak Fida ambil buat demo. Jadi Kak Fida kata, mana Aci macam ni, dah lah mak bayar RM90 pakai nama kau. Produk mak dapat separuh je. Tak apa mak, lepas ni Kak Long janji dengan mak, Kak Long akan bagi mak tiap-tiap bulan produk percuma. Lepas ni mak dah tak ada dah. Kucing manis darah tinggi semua tak ada dah. Bacaan cantik je. Mak doakan Kak Long. Cakap macam tu. Okey, apa yang Kak Fida buat? Kak Fida buat demo, jumpa orang untuk kumpul sales. Pada masa itu RM1,500 jadi VIP. Upgrade kepada assistant supervisor yang dapat diskaun produk 30%. Dapat bonus 25% masuk dalam akaun. Dapat ekstra lagi sekarang booster bonus 5%. Jadi 60% keuntungan. So nampak tak Kak Fida berdikit-dikit. Kak Fida ambil separuh botol aloe vera gel mak Kak Fida tu sebab Kak Fida nak pergi jumpa orang dan buat demo. Andai kata awak ada sejumlah duit pukal. Yang mungkin ada kat ASB ke, ada kat tabung haji ke. Kalau awak simpan pun setahun tak dapat gandakan dia pun. Kalau dapat gandakan pun RM50 je terlebih. Awak ada RM1,429.45. Awak ambil sekejap. Lepas tu awak pergi beli SYJ Pack dan awak bermula berniaga bila dah bergelar VIP tu. Bila dah bergelar VIP, gerak kerja awak adalah PM upline hari-hari. PM Kak Noi hari-hari. Kak Noi, saya ada appointment kat sini. Tolong saya. Orang ni ada duit, orang ni sakit. Kak Noi, saya ada appointment kat sini. Kak Noi, saya buka booth kat sini. Kak Noi, tolong saya kat sini. Kat sini, kat sini, kat sini. Sebab awak orang baru, awak masih perlukan upline untuk leverage bisnes awak. 5 kali awak duduk dengan Kak Noi belajar, kali ke-6 awak confirm dah pandai. Awak boleh jalan sendiri dan awak memang cepat-cepat independen. Kalau cepat independen macam Kak Fida, upline Kak Fida jauh tau. Ada di Temerloh pada masa tu. Temerloh dengan Pontian ni perjalanan 5 jam tau. Tahu tak Temerloh kat mana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Temerloh kat mana? Tahu ya? Ida Win tahu kat mana? Yelah, dia mak mentua kat sana. Temerloh kat Pahang, betul. Ya, Pahang dengan Johor perjalanan tu 5 jam. Jadinya kalau Kak Fida nak minta tolong, Cikgu ni boleh tak turun? Tolong Kak Fida gini. Tolong Kak Fida appointment kat sini. Tak boleh. Sebab perjalanan tu 5 jam. Tak bolehlah kita buat upline kita macam ambulance. Kan? Kita kena bagi tahu dia awal, mungkin awal seminggu ke sebab perjalanan dia jauh. Kalau awak dekat dengan Kak Noi, okey awak boleh gunakan Kak Noi macam tu. Tapi kalau awak jauh, awak kena sangat-sangat independen. Awak kena belajar buat demo. Kak Fida dulu belasah je. Bukan Kak Fida terus-terus sekarang ni berjaya Kak Fida pun bermula macam awak juga daripada novice, upgrade VIP dan Kak Fida upgrade VIP berdikit-dikit sebab Kak Fida memang tak ada duit. 1,500 tu Kak Fida pergi buat demo. Sales tu Kak Fida pergi center yang perjalanan daripada rumah Kak Fida ke center 1 jam lebih. Sebotol close Kak Fida pergi center. 2 botol close Kak Fida pergi center. Janji Kak Fida ada untung runcit kat tangan yang Kak Fida boleh isi minyak kereta Kak Fida. Dan boleh isi top up untuk telefon customer. Masa tu pakai top up lagi. Tak pakai bil sebab tak berapa banyak duit. So RM10 top up macam tu. So kena upgrade VIP dulu. Kena upgrade. Kalau tak upgrade VIP ni. Siapa yang bising ni nak kena cubit ni?
Boleh pula Kak Fida nak mute kan? Tak jadi host lagi clean. Zahara, Sidik, Aina, tolong mutekan unmutekan diri awak ya. Jadinya kat situ Kak Fida bermula berdemo sana sini sana sini sana sini. Ada sale 4 botol Kak Fida pergi punch, ada sale 3 botol Kak Fida pergi punch. Tak silap Kak Fida tak sampai 3 minggu pun dalam sebulan tu Kak Fida dah upgrade kepada VIP. RM1,500 tu terkumpul dalam tempoh 1 bulan. Kak Fida dah upgrade VIP. Kak Fida dah boleh ada satu tapak bisnes global yang memang Kak Fida dah boleh mula. Kak Fida tak pakai duit daripada poket Kak Fida sendiri, tapi Kak Fida berdikit-dikit buat sales. So kalau awak tak ada duit nak upgrade VIP, awak kena korban masa dan tenaga. Tapi kalau awak ada sejumlah duit, mungkin kat tabung haji atau kat ASB ataupun kat kat dalam simpanan mana-mana, awak ambil sekejap. Bila awak nak pulang balik duit tu, walau Kak Fida sayanglah ASB saya RM1,500. Bila awak nak pulang balik duit tu, awak taja lebih kurang 4 VIP pada bulan itu, dibantu oleh upline, awak dah dapat balik duit awak yang RM1,500 daripada ASB tadi. Ataupun daripada tabung haji, ataupun daripada mana-mana simpanan. Okey, faham sekarang? Jadi selagi mana awak duduk kat Novus RM90 tak upgrade kepada VIP, awak sebenarnya tidak layak untuk berniaga di Forever. Jadi kalau ada kesungguhan nak upgrade VIP, insya-Allah Allah tu akan tunjuk jalan, akan lorongkan. Macam ni cara. Kak Fida setelah 3 bulan berniaga, baru mak Kak Fida keluarkan duit tabung haji dia sejumlah RM1,000, kemudian pergi beli stok produk. Dan RM1,000 tu sampai sekarang Kak Fida jaga angsa emas tu. Kak Fida belikan lagi produk supaya produk Kak Fida tak putus. Sebab kalau Kak Fida tak belikan produk, orang beli, Kak Fida guna duit tu pergi KFC ke, pergi belanja sana belanja sini, Kak Fida tak ada stok nak menjual. Macam mana awak nak menjual kalau awak tak ada stok? Macam mana? Customer ni bila awak dah buat demo, awak dah cerita, ya Allah Forever ni aloe vera gel sangat bagus. Dia bagus untuk usus. Saya sebelum ni ada masalah sembelit yang teruk tau. Berak memang lama kat dalam bilik air. Sampai satu tahap tu saya punya kaki semua sakit. Lengur-lengur sebab tak boleh dah nak keluarkan najis tu secara normal. Sampai berdarah-darah berak. Jadi kalau awak tak mulakan, awak dah cerita macam tu punya sampai prospek kita sampai rasa macam, uish, ya Allah, aku ni ada sembelit ni. Aku naklah sebotol, dia cakap macam gitu. Tiba-tiba awak tak ada stok. Macam mana awak nak berniaga? Kerana tu sangat penting ada stok. Setelah 3 bulan baru mak Kak Fida keluarkan RM1,000 untuk Kak Fida beli stok. Dan masa itu Kak Fida jaga betul-betul Kak Fida punya stok, buat pusing. Sampai sekarang Kak Fida ada 25 cc stok dalam rumah Kak Fida. Dalam office Kak Fida sekarang. So soalan untuk Kak Noi, adakah Kak Noi puas hati? Orang baru tadi siapa? Boleh nak tanya lagi? Boleh. Boleh mutekan diri sendiri, tanya. Okey, faham. Bagus Bonda Rizky. Okey, ada soalan lain? Kalau malu nak mutekan, kat ruangan chat boleh. Boleh soal. Hari ni memang Kak Fida bagi you all tanya je. Tanya Kak Fida jawab. Tanya Kak Fida jawab. Tanya je apa saja yang awak nak tanya. Yang selama ni awak buntu, awak blur ke, gerak kerja ke, bonus masuk ke, atau macam mana nak buat sampai boleh tak close VIP ke, macam tu. So boleh tanya apa saja. Ada lagi soalan? Soalan Kak Noi tadi okey dah Kak Noi? Jangan tak tanya soalan tau. Kalau tak tanya soalan. Okey Fida. Terima kasih. Sama-sama. Tengah makan ni sebenarnya. Seorang tengah makan, seorang sambut birthday anak. Okeylah tu. Share sikit macam mana close prospect. Okey. Biasa prospek tu kita dah tahu kan, kita dah berborak dengan dia, betul tak? Ya, biasa je kalau Kak Fida lah, Kak Fida suka berborak dulu dengan prospek Kak Fida. Kak Fida tak akan buat prospek Kak Fida macam Kak Fida nak menjual. Kak Fida, walaupun prospek Kak Fida tu Kak Fida tak kenal. Okey, contohlah akak ni nama Aruzia. Dia Kak Fida panggil Kak Z. Kak Z ni Kak Fida kenal kat TikTok.
Okey, dia PM Kak Fida dulu. Masa dia PM Kak Fida tu, Kak Fida ada kat booth, tak silap Kak Fida pada bulan 12 tahun lepas. Kak Fida ada kat booth dah agak sibuk, tapi dia geram, dia kata PM Fida lambat sangat balas. Sebab kalau Kak Fida tak ada kerja, Kak Fida tak busy, memang Kak Fida terus balas. Even tengah malam pun Kak Fida akan jawab. Cumanya bila Kak Fida tu busy, Kak Fida tak dapat nak jawab. So dia call. So Kak Fida buat dulu macam dia kawan Kak Fida yang dah lama Kak Fida kenal. So Kak Fida bina silaturahim dulu. Kak Fida tak nampakkan langsung Kak Fida nak menjual. So dia tanya dengan Kak Fida, dia kongsi, dia kongsi dengan Kak Fida, dia ada sakit Dia ada sakit kat tangan ni, dia macam ada benjolan, dia kata. Takut ada kanser ke atau apa benjolan ni. Macam mana cara dia nak susutkan benjolan ni. Dan dia cakap juga, dia kata dia jenis orang yang tak bersemangat. Dia tak ada rasa satu hari tu nak buat kerja yang banyak, dia cepat penat, dia cepat lesu dan sebagainya. So nak dijadikan cerita, alright, Kak Fida cakap dengan dia lah, akak, dia kata saya ada nampak satu testimoni orang ni kanser, lepas tu baik dengan produk Forever ni. So saya nak guna produk apa untuk sakit saya, untuk benjolan saya. Kak Fida dapat close dengan dia sebotol je aloe vera gel pada masa itu. Macam mana dalam masa sebulan tak sampai, Kak Fida boleh buat dia sampai upgrade VIP. Okay, Kak Fida cakap dengan dia, hari ketiga Kak Fida tanya, kakak dah minum belum aloe vera gel tu? Hari ni rasa macam mana kakak? Hari ni okey tak? Semangat tak? Dia cakap okey lah Fida, bangun tidur dah tak macam dulu. Tak adalah rasa malas-malas ke, rasa macam badan tu letih sangat ke, sebab akak ni jaga cucu kata dia, umur dia baru 55 tahun maksudnya lebih otai Kak Ruziah lagi. Dengan Kak Noi tak silap. Kan Kak Normah juga. Kan. So maksudnya kat sini lepas 2 minggu penggunaan produk Kak Fida bacakan dia punya testimoni kat sini awak dengar sendiri ini Kak Fida tak main-main tau. Nanti jap Kak Fida try share screen, boleh baca sekali. Lin, Kak Fida ni tak jadi host, jadinya tak boleh share screen. Patutlah tak boleh mute-kan orang. Dah boleh ke? Boleh share screen, Lin? Boleh. Okey, kejap ya. Kak Fida pergi kat WhatsApp kejap. Nampak kan? Kejap Kak Z. Kak Fida type kejap. Awak tengok sendiri macam mana Kak Fida closing dia sampai dia boleh VIP mana Kak Z ni? Okay. Oh, dia loading je pula. Sekejap ya, tak jumpa pula akak ni. Puan Z. Yelah, sebab masa tu baru kenal kan, jadi terpaksa letak Puan. Okey, sekejap Kalau Kak Z ada masuk dalam kelas hari ni, dia boleh dengar sekali. Dia punya perkongsian tu, Kak Fida anggap dia dah macam kakak Kak Fida tau. Macam mak juga. Kak Fida rasa macam dia sendiri mengaku, dia kata tak tahulah kenapa sangat suka berbual dengan Kak Fida. So maksudnya you nak close prospect, you kena jadikan dia kawan dulu tau. Jangan nampak sangat nak menjual. Direct sangat. Jangan hard sell sangat. Tak boleh. Kita meniaga ni, kita kena bina silaturahim. Okey, nak kecutkan benjolan. Memang ambil masa cakap dengan dia. Kak Fida cakap kat situ kan. Sekejap. Dia kongsi, dia sampai upgrade VIP pun dia tak perasan tau. Dia tiap-tiap 2 hari sekali dia akan PM Kak Fida nak kongsi cerita. Lepas tu dalam masa yang sama dia kongsi kegembiraan sebab dia punya badan dah semangat. Lepas tu kan, lepas tu dia cakap lagi, tengok promosi Kak Fida tu, dia lah orang pertama yang PM. Fida bestnya promosi ni kata dia, akak nak lah kata dia. Lepas tu ada sekali tu dia tersalah order.
pergi kat ejen yang terdekat. Lepas tu dia rasa menyesal lah sebab dia baru tahu rupanya kalau kita order dengan ejen yang lain, kita tak dapat CC, kita tak dapat apa redeem untuk customer reward tu kan. Customer reward tu kan ada redeem kan. Even kita beli berapa CC pun dapat redeem produk percuma kan. Itu semua awak kena bagi tahu tau dengan customer kita. Ini cara nak jaga user. Nak jaga user yang novice, yang ahli biasa supaya dia tu beli sikit-sikit sampai dia boleh upgrade VIP dalam masa sebulan. Akak ni upgrade VIP 2 minggu saja. 2 minggu saja. Dan tempoh 2 minggu tu bayangkan dia dah tak lesu, dia dah tak rasa tak sangat-sangat bersemangat. Lepas tu dia kata amazing produk Forever ni, produk dalam sunnah ni macam Fida cakap, the power of superfood sunnah. Akak kan sebenarnya kalau nak tahu akak ni dah lama ada gangguan yang selalu akak pergi ruqyah, pergi sana, pergi sini, kata orang tu nak berubat, nak ikhtiar kata dia kan supaya akak sentiasa bersemangat. Dia cakap macam tu. Kan sampai satu tahap tu dia punya rapat dengan Kak Fida sampai tudung Kak Fida kat TikTok ni pun dia cakap, "Fit, beli kat mana tudung tu? Nak tengok dalam TikTok, nak belilah." Sampai dia nak macam kita tau. Sampai dia nak macam kita. Jadi awak kena jadikan customer ni orang yang boleh rapat dengan kita dulu. Awak kena bina silaturahim. Kalau awak nak close dia, terus beli dengan awak setiap bulan, daripada novice tu cepat-cepat dia upgrade VIP. Walaupun dia tak letak selepuk, tapi dia beli tu tak sampai 2 minggu, complete sales dia beli untuk jadi VIP. Nampak? So dia ada cerita yang dia asalnya tak bersemangat, sampai satu tahap dia telefon Kak Fida dekat 1 jam. Nampak dia asyik tanya produk je, nampak cancer cervix ni tu fit set tu berapa RM. InsyaAllah Kak esok pergi HQ Ceras. Tahu tak dia nak pergi HQ kat Ceras ni, dia cakap dengan Kak Fida, dia kata sebelum ni memang dia tak pernah drive jauh-jauh. Dia sangat takut. Kalau dia duduk kat Bangi, nak pergi ke Ceras tu agak jauh dia cakap. Dalam 40 minit macam tu, 30 minit. Dia cakap. Jadi sebelum ni dia kalau nak bawa kereta, dia akan drive sekitar Bangi saja. Dia tak pernah keluar daripada Bangi. Dia kata semenjak dia guna produk Forever, dia pun tak sangka, dia sangat fokus. Dia boleh sampai depan HQ Maluri tu dan dia tak sangka dia boleh sampai. Ikut maps dia cakap. Bayangkan kalau awak dapat satu customer yang macam ni, awak layan dia macam ni kan, awak rasa dia nak berpaling tadah ke beli dengan orang lain? Kalau dia nak upgrade VIP pun, awak cakap berapa pun dia akan beli. Nampak? Oh, beli aloe vera je dapat set ni tak? Dia tanya. Apa saja yang Kak Fida post dalam grup, dia akan PM Kak Fida. Masa ni Kak Fida kirakan balik. Akak, akak guna produk Airway tapi yang ni melekat di hati. Nampak? Dah tua baru dapat guna aloe vera. Dia cakap, mudah-mudahan sihat luar dan dalam. Anak pun terkejut tengok akak nampak bersemangat. Dia jaga cucu tau. Sebelum ni memang dia tak bersemangat, dia lembek, dia tak suka nak mengemas, dia malas nak tengok rumah dia. Ini dia suka nak kemas, dia alih kerusi, dia alih pasu, dia letak bunga. Nampak tak? Lepas tu Salam Fit nak tanya, kalau ambil 4 aloe botol berapa RM ya? Saja tanya dulu, sebotol berapa RM? Kak Fida tunjuk dengan dia. Ini masa dia dah upgrade 30% tau. Dia dah upgrade. Lepas tu dia nak cantik-cantikkan muka pula. Akak nak tanya Fida, ada kedai sendiri ke? Saja nak tahu. Kak Fida jawablah kat sini. Fida memang ada stok kat office. Buat pusing customer. Contoh kalau chain tertutup, kan Kak Fida lah uruskan. Lepas tu dia cakap, saja nak tahu sunscreen dengan sabun. Dia cakap macam tu. So dia dah mula dah nak cantik-cantikkan muka pula. Salam Fik, barang dah sampai. Birthday akak hari ni tak ada hadiah ke untuk VIP? Saya ada bagi buku Smile GP. Kenapa Kak Fida bagi dia buku Smile GP tu? Sebab Kak Fida nampak lepas dia sihat, memang dia ada potensi untuk berniaga. So macam ni cara awak nak layan customer awak. Nak tanya kalau benjolan akak ni, botol yang mana satu yang okey atau macam mana? Baru tengok video dalam grup ni. Sebab tu pentingnya sentiasa update kat grup-grup WhatsApp yang ada. Jangan biarkan upline seorang tau yang update kat situ. Kadang-kadang manager awak bagi salam pagi pukul 9 pagi. Pukul 2 petang baru ada yang jawab. Tak baik tau macam tu. Pada Kak Fida itu adalah satu perkara, satu attitude, satu akhlak yang sangat biadab. Sebab orang bagi salam, awak tak jawab salam tu, kan? Lepas tu nasib baik ada wakil ramai-ramai dalam tu yang tolong jawab pukul 2 petang. Nasib baik.
Awak tahu tak apa perasaan manager awak? Dia blasting info, tak kira masa, tak kira waktu, tak kira dia penat ke tak penat ke, busy tak busy ke, dia tetap blasting info. Cuba tengok grup WhatsApp yang awak duduk sekarang. Macam mana info setiap hari? Pernah tak awak tak dapat info apa-apa daripada situ? Satu hari tu berapa banyak info yang manager awak share dalam tu? Adil ke awak berdiam diri jadi CCTV saja? Sedangkan awak pun ada rangkaian dalam tu. Ada PNM, ada juga downline kat situ. Perasan tak downline awak akan tengok awak? Ya Allah, dia ni asyik tidak je PM. Dia ni tak aktif pun. Nampak tak? So ini kita kena belajar akhlak dulu sebab tu Sifu cakap nak berniaga kena belajar akhlak dulu. Kan? So, tengok apa lagi Kak Vida tanya. Assalamualaikum Fit. Barang dijangka bila sampai ya? Bagi tahu. Kalau barang tu lambat, bagi tahu. Kak, barang mungkin 2-3 hari Kak. Memang tak boleh nak cepat. Fida dah post dah. Kak Vida selalu bagi tahu. Bila di luar jangkaan Fida, mungkin ada masalah tayar pancit ke, DHL tu ke, lori dia kan. Itu yang lambat sikit. Akak sabar kena bagi tahu terus terang. Jadi customer kita, dia sebenarnya bukan nak marah kalau barang tu lambat sampai. Dia nak information daripada kita lebih awal. Supaya dia macam yakin dan percaya dengan kita. Kita nak bagi customer trust dengan kita. Kita kena bina silaturahim dan kita kena jujur dalam segala apa pun yang kita buat. So, Fit, Kak Vida dah back in nampak tak? Dia dah back in duit tu. Amin, sayang Fit. Malu Kak. Duit tak back in lagi. Dia cakap macam tu. Sebabnya Kak Vida dah post barang dia. Duit dia lambat back in. Tapi Kak Vida tak kisah. Kak Vida tahu customer Kak Vida memang amanah. Nampak tak? Dia sangat besar. Alihkan meja. Semalam rajin. Awal bulan kan. Semalam rajin kemas rumah. Memang ada semangat nak buat kerja rumah. Alihkan meja. Buat sorang-sorang. Nak memandu pun ada semangat. Nampak? Sebelum ni dia memang ada masalah yang macam mistik jugalah. Biasalah orang dengki-dengki ni kan. Dia dah memang dah berubat tu dah berbelas tahun tapi tak jadi-jadi. Dia memang jenis orang yang tak bersemangat. Dia macam rasa badan dia lemah, lesu, sakit. Dia pergi kelas rukiah tu dah banyak kali. Lepas tu dia tanya dengan Kak Vida, adakah produk Forever ni membantu dia sampai dia jadi begitu bersemangat sekarang. Dia dah tak rasa jin ke hantu ke setan dalam duduk badan dia ada lagi. Nampak tak? So bila you take care, ambil berat dengan customer you, dia akan rasa macam awak sangat prihatin, awak sangat baik. Jadi dia tak akan cari Shopee ke Lazada ke, dia tak akan cari. Ini yang dipanggil servicing 200%. Nampak? Badan dah rasa ringan, nampak beza. Baru 2 minggu rasanya akak ambil aloe vera ni. Awal bulan kan? Semalam rajin kemas rumah. Nampak? Memang ada semangat nak buat kerja rumah. Dia jaga cucu tau. Benjolan ni makan masa nak kecut ya? Yes, Kak Vida cakap. Kak Vida cakap dalam bentuk voice note. Benjolan. Dengar tak? Nampak tak? Tak dengar Kak Vida. Oh, tak dengar ya. Kak Vida mungkin tak share. Kak ini share audio. Share audio kat mana nak klik Kulin? Buka sekali lagi. Stop share. Buka sekali lagi. Tekan sekali lagi Max. Tak dengar. Sekejap audio setting ke? Cuba Kak tutup share screen ni balik. Lepas tu bila nak share tu share audio. Oh, okey kejap. Kak Vida rasa macam Kak Vida tahu kat mana. Okey, nanti Kak Vida jawab soalan tu satu-satu Pergi kat ni ke? Kita punya audio setting ni. Betul tak? Akak share screen tadi. Lepas tu dia akan keluar pop-up window. Akak klik share video. Share audio. Ada tak? Share sound lah Lin. Share okay. sound. Alright. Okey, dah. Kejap ya. Share balik ya. Okey, Kak Vida try. Dengar tak? Benjolan tu kan Kak, dia dah duduk lama tau. Jadi memang ambil masa. Tapi akak sabar InsyaAllah tu tak lama lagi kecut tu. Dengar? Okey, dengar Kak Vida. Yeah. Okey. Masa ni Kak Vida tak berapa nasihat tau. Kak Vida macam, yelah kita ni biasalah ada masa tu sebenarnya bukan tak sihat badan, tak sihat fikiran. Kan? Banyak nak fikir kan? Jadi awak dengar suara Kak Vida lain. Tapi Kak Vida still jawab.
Bila customer ke nervous Kak Fida ke, ini yang latest kakak ni memang Kak Fida jaga sungguh sebab Kak Fida nampak dia memang bersungguh-sungguh. Apa saja yang Kak Fida share dalam grup, info apa dia akan tanya. Okey Fit, semua sekali ada barang. Lepas ni kalau beli barang dapatlah less tu ya. Nampak masa ni dia nak upgrade 30%. Kak Fida kirakan dia sekali. Kalau cukup 300 dapat lagi less kan. Ini kalau misalnya dia beli kat apps dan dia tak pandai sebenarnya nak guna apps kalau nak tahu. Biasalah orang tua kata dia tak retilah Pit, dia kata. Kak Fida ni tak ramai orang panggil Kak Fida Pit tau. Kak Fida suka orang panggil Kak Fida Pit ni. Ini antara salah seorang daripadanya lah. Fida pakai ni ke nak pudarkan jeragat kat muka. Nampak tak bila dia dah badan dia dah bersemangat, dia dah ada keyakinan, dia nak cantik pula. Ini sebenarnya yang korang boleh upsell tau. Perasan tak korang boleh upsell dengan cara macam ni? Jadi nak jaga Tadi nak duduk tidur dekat atas skrin. Tidur kat skrin. Oh, tak boleh. Ada buka pensel pun memang kata waktu panas je. Kau kena mute kan? No. Gelap. Alright. So nampak ni bila sapu sunscreen ni, kalau ambil tu 2 botol nektar dengan 1 moist tu, dia cakap dia dah nak start cantikkan muka sebab dia rasa dia dah sihat. Harga Fida pakai ke ni nak pudarkan jeragat kat muka. Dia cakap. Lepas tu Kak Fida tak kira masa tau. Bila kita jaga customer kita, bukan ramai pun customer yang you all kena jaga yang betul-betul serius sebenarnya. Kalau ikut downline Kak Fida ni 10 tahun ni masuk 10 tahun Kak Fida berniaga, lagi ramai downline Kak Fida. Berbelas-belas ribu orang. Berbelas-belas ribu orang yang dengan Kak Fida dan Kak Fida kena jaga semuanya. Dan Kak Fida boleh je buat servicing 200% kat customer-customer Kak Fida. So jangan malas bila you malas, you nak upsell ke, you tak jaga customer betul-betul, memanglah customer tu lari. Lepas tu cakap dengan customer kita, kalau akak beli dengan ejen lain, akak beli kat Center Forever Living yang tidak berdaftar, akak beli kat Shopee, akak tak dapat customer reward. Akak tahu tak, akak beli ni, akak akan dapat produk percuma tau Kak. You ke Fida. Ya Kak, jadinya akak kena jaga betul-betul. Jangan sampai akak beli kat ejen lain yang dekat dengan rumah akak pun jangan. Sebab akak dah ada nombor ID. Akak kena beli dengan siapa? Akak boleh berhubung terus dengan Fida. Dengan upline lah maksudnya. Dengan upline awak. Lepas tu akak boleh beli dengan siapa lagi? Akak boleh pergi ke Center Forever Living. Yang macam hari tu akak pergi HQ Maluri. Kat Ceras tu. Dan akak boleh beli kat apps Forever to You sahaja. Ini cara nak jaga user. Kena bagi tahu. Kalau order 2 botol nektar dan 1 toner, berapa harga? Kirakan terus. Jangan leceh-leceh. Jangan customer PM. Pukul 11.42, engkau jawab pukul 3 petang. Ini jadi punca juga. Customer dia akan cari orang lain. Tengok, 11.42 pagi, dia bagi salam, Kak Fida terus jawab. 11.42 dia tanya, 11.43 Kak Fida jawab. Tak ada Kak Fida tangguh-tangguh ke apa. Terus kirakan. Walaupun pada masa ini, mungkin Kak Fida kat dapur. Tengah sibuk dengan anak-anak kecil. Kalkulator ni kita boleh je ambil handphone, kan ada kalkulator. So tak ada alasan tau. Jangan tangguh-tangguh. Nanti customer dia tak trust, dia kata malah lah aku, dia ni leceh lah. Customer kita dia nak solusi. Dia nak kita selesaikan masalah dia. So kita kena cepat-cepat selesaikan. Itu kerja kita. Itu untuk soalan ini Okey, dah puas hati dah untuk soalan ni? Puas? Okey, Kak Fida tengok lagi soalan lain. Korang tak nak bercakap korang tulis je kat chat ni wow, panjang WhatsAppnya. Memanglah. Itu cara jaga user. Itu baru seorang. Tahu tak, 2 hari sekali dia beli, 2 hari sekali dia beli. Rasa berbaloi tak? Kalau jaga macam tu. Berbaloi kan? Bayangkan ada 10 orang. Jadi tak pelik lah kalau sisi Kak Fida tu bolehlah kata orang selamat juga duduknya kan. Tak adalah teruk sangat berbelah-belah sisi macam itu. Kan? Awak supervisor, awak dah kena duduk kat 25 sisi LOM bersedia. Apa tak lagi manager? Apa lagi assistant manager? Supervisor, assistant supervisor atau VIP kena belajar buat 5 sisi cepat-cepat dan konsisten buat 5 sisi. Kalau serius nak ada income setiap bulan.
Wafid, nama baru Kak Fida ni lah ya. Ini zaman-zaman sekolah dulu Baiti. Nama ni, kawan-kawan baik je panggil. Akak ni tak tahulah kenapa dia panggil aku Pit. Dah teringat semua kawan-kawan baik Kak Fida. Bagaimana cara yang lebih cepat untuk kita close prospect bila kita kata tanya, jawapan dia tunggu-tunggu. Kak Fida dah jawab untuk Rohaiza tadi. Jaga molek servicing 200%. Buat prospek kita macam kawan kita. Kawan baik kita. Kalau makcik-makcik buat macam mak kita. Macam mana kita layan mak kita baik, macam tu kita layan dia. Kena jawab apa saja soalan dia. Kalau dia perlukan solusi, dia perlukan maksudnya dia perlukan macam mana nak selesaikan masalah dia. Awak kena cepat-cepat selesaikan. Kerja awak sebagai consultant, sebagai forever business owner, selesaikan masalah orang. Awak kena selesaikan. Awak tak boleh lambat-lambat. Kalau awak tak tahu, dia ada set cancer lah. Macam mana nak tanya? Boleh tanya dengan pakar nutrition yang ada dalam grup kita. Kalau awak dalam grup CBM Baiti, awak boleh tanya direct dengan CBM Baiti dulu. Jawapan tu awak forward pada customer awak tadi. Tahu, faham? Leverage kan upline. Jangan tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh. Orang dah tanya pukul 10 pagi. Kau jawab pukul 2 petang. 2 petang tu bila kau PM dia balik. Kak, sorry kak, saya lambat. Saya dah kirakan sale akak berapa. Tak apalah, akak dah beli kat Shopee. Nak jawab apa? Salah siapa? Sorry lah, awak lambat sangat tak jawab. Akak dah beli kat Shopee. Anak akak yang belikan. Sebenarnya zaman Shopee ni jual murah, 9 tahun dulu Kak Fida pun ada. Tapi Kak Fida tak pernah fikir benda tu berat. Kak Fida kata customer ni ada masalah. Dia nakkan selesaikan masalah dia nakkan solusi. Jadi Kak Fida sebagai pakar nutrition, sebagai forever business owner, Kak Fida kena selesaikan masalah dia. Dan sambil tu Kak Fida upsell. Bila Kak Fida dapat jalinkan ukhuwah yang cantik dengan dia, Kak Fida boleh upsell. Kak, akak kena, apa saja yang Kak Fida cadangkan, dia akan dengar dan dia akan beli. Sebenarnya customer bukan tak ada duit. Kita yang tak pandai nak upsell dengan dia, kita yang tak pandai nak jaga silaturahim dengan dia. Dan kita malas nak follow up. Sedangkan follow up dalam gerak kerja kita menjual 50%, menaja 50%. Menservis atau follow up customer ni atau pergi tanya customer, tanya khabar, kena 200%. Senang aja. Kalau Kak Fida ada senarai nama user Kak Fida yang setiap bulan beli dengan Kak Fida seramai 34 orang. Itulah yang Kak Fida PM hari-hari. Satu hari 3 kali Kak Fida buat broadcast. Tak puas juga Kak Fida PM satu-satu. Okay, kena ada jadual gerak kerja tau. Jangan tangguh-tangguh, betul. Assalamualaikum Kak Fida. Syam nak buka booth dekat mall tapi management mall ada minta profil company. Nak rujuk macam mana dah tanya diorang sewa tapak mengikut berapa keluasan tapak dan niaga hanya weekend saja. So kalau untuk orang baru, waalaikumsalam. Okay. Syam, kalau untuk orang baru belum ada lagi bonus, belum ada lagi income yang besar, Kak Fida nak nasihatkan korang cari booth yang paling murah. Contoh Kabut Sales. Setiap weekend, Sabtu Ahad, hanya RM30. Ambil tu. Contoh booth tu anjuran sekolah ke, anjuran jabatan apa-apa ke, 5 hari macam itu cuma RM300. 5 hari RM300. Kalau kita kira balik 300 bahagi dengan 5 hari. Bahagi dengan 5 hari bersamaan RM60 sehari. Okey, kita boleh donate dengan rakan kongsi kita. Ajak tim kita sama-sama. Kalau ada 5 orang, ada 6 orang, seorang RM10. Kalau ada 3 orang, seorang RM20. Kalau boleh cari yang paling rendah. Macam mana nak dapatkan profile company, awak boleh PM Margaret. Awak boleh PM Margaret ataupun Lina kat nombor ni. Nanti Kak Fida bagi ya. Dia akan email kat awak profile company tu. Awak minta lah profile company tu ataupun awak type saja kat Google. Awak tulis kat situ profile company Forever Living Product. Kat situ awak ambil gambar atau awak save gambar tu. Lepas tu awak pergi hantar pada management kat mall tu. Ataupun dalam GEP. Dalam GEP pun ada. GEP ni kan. Ni profile company ni. Ni profile company. Yang ada tulisan-tulisan ni kan. Berkaitan dengan Rexmond ni kan. Awak boleh bagi tahu company inilah company saya, Forever Living Product. Lepas tu kita punya pengasas ni
Atau dalam GEP slide, GEP upline pun ada. Boleh hantar pada management mall tu sebab dia nak tahu saja ataupun dia nak masukkan dalam file sebagai rujukan dia. Macam tu. Okey, dah tanya diorang sewa tapak mengikut berapa keluasan tapak dan yang ke weekend saja. Orang baru tolong cari tapak-tapak booth yang paling murah. Jangan mahal-mahal sangat 1,000 lebih sampai 800, 900, 2,000. Jangan. Nanti kalau awak tak ada duit nak membayar dah payah. Sebab bonus pun baru dapat 1,200 kan. 800, nak bayar tapak sampai 2,000 kan. Kecuali kalau awak bagi tahu dengan upline awak, CBM awak sedia untuk tong-tong dengan awak, tak ada masalah. Sebab masa Kak Fida buka booth dekat mana ni? Dekat sekolah, bukan sekolah, depan Ion Johor Bahru tu, Kak Fida 10 hari kat situ 1,600. Jadi Kak Fida tong-tong dengan manager grup lain. Sehari hari ni Kak Fida, esok dia. Gila-gila lah sebab kita bukan satu kumpulan kan. Jadi tak boleh nak sama-sama dalam satu booth tu. Kecuali kalau ada upline awak yang direct, atas-atas lagi, is okay nak satu hari tu sama-sama kat dalam booth. So, saya mesej banyak kali hari-hari yang berbeza. Ya, boleh juga macam tu. Ya betul, saya buka booth bayar sewa tapak RM5 je. Betul. Dulu Kak Ismawati, Kak Fida mula-mula meniaga, Kak Fida cari pasar lambak. Hari Isnin Kak Fida ada pasar lambak Pontian. Hari Selasa Kak Fida ada pasar lambak pagi kat Kukup. Hari Rabu Kak Fida ada kat pasar lambak Sanglang. Hari Khamis Kak Fida ada kat pasar lambak Pekan Nenas pagi. Pasar lambak Pekan Nenas pagi ni pasar lambak Kemboja tau. Memang ramai orang. Lepas tu hari Jumaat Kak Fida balik semula kat pasar lambak Pontian. Kat pasar lambak tapak RM5 je. Kan? Jadi jangan mahal-mahal. Awak baru nak berniaga, awak tak ada berapa banyak income. Jangan pergi kat mall yang mahal-mahal tu. Tapi kalau mall tu murah, okey. Cun. Sebab mall memang tempat orang shopping, lalu lalang. Lepas tu cara dia kena agresif kat booth. Jangan duduk santai-santai macam kau jual air godak kan. Jual air godak, orang haus dia beli air kau. Tapi kalau kau jual produk kesihatan ni, kau kena agresif. Kena tarik orang. Benda ni boleh belajar dengan Ida Win. Macam mana dia terror tarik orang. Dia memang terror tarik orang. Dia pun boleh closing sale beribu-ribu kat booth. Boleh belajar dengan supervisor Ida Win. Kejap lagi minta dia share. Okay. Saya mesej banyak kali hari-hari yang berbeza. Baik, Kak Fida faham. Terima kasih. Alhamdulillah. Alright, ada soalan lagi? Macam sikit je soalan. Tak mencabar langsung korang ni. Orang dah bagi peluang soal banyak-banyak ni sampai Elio Kak Fida kering pun tak apa. Soal lah. Kalau macam ni boleh stop awal lah Lin. Kita 10.30 dah boleh tidur dah ni. Diorang tak nak tanya. Kak, cuba bagi tip untuk ketika buka booth. Selalu buka booth tapi skill krik-krik. Pertama, you punya body language kena yang paling gembira dan paling cantik pada hari itu. Jangan bawa mood tengah bergaduh dengan lelaki kat rumah pasal sambal belacan ke. Jangan bawa mood tengah mengandung macam CBM Izalin ke. Jangan. Tak jadi. Sebab customer boleh nampak kat air muka kita. Kak Fida, masa buka booth bulan 12, Kak Fida tak bawa mood pun Kak Fida sakit baru lepas operation. Padahal Kak Fida baru 16 hari operation fibroid. Panjang operate tu lebih kurang dalam berpuluh-puluh jarum lah, panjang. Daripada sini sampai ke sini. Macam tu. Kalau beranak operate tu tahu. Dia punya panjang dia. Sikit pun Kak Fida tak bawa mood. Pertama, kena body language paling gembira, paling cantik pada hari itu. Lepas tu dalam hati kena ikhlas kerana Allah. Niat dulu. Ya Allah, ya Tuanku, hari ni aku mencari rezeki kerana-Mu, ya Allah. Izinkan aku, beri aku rezeki yang melimpah ruah hantar datang daripada mana-mana customer datang nak beli. Terus beli, ya Allah. Lepas tu terus agresif. Bila dah niat kerana Allah tu agresif, pegang je flyers, tebak, tarik orang. Akak ni, saya ada sampel percuma ni kak. Ubat gigi ni kak, ya Allah, bagus kak. Akak tahu kalau akak beli lubang, akak masukkan ubat gigi tu sikit, lubang tadi dah tak rasa sakit kak. 5 minit je kak, kau kena confident. Memang produk kita bagus pun.
Lepas tu kalau ada alu jeli kau koyakkan alu jeli tu kau sapu. Akak tengok kak, sample pack boleh beli 150 sen je kat center. Kak tengok kak. Masa bercakap tu sambil tarik dia. Kak sini kak, kita ada cabutan bertuah kak. Kita ada cabutan bertuah kat booth kita kak. Sini. Standby buat demo lampu nyala. Taruh kat aloe vera. Masa ni kalau dah buat demo lampu menyala, buat demo RTX tu pecah dia punya polystyrene, customer tak berganjak daripada situ. Sapu aloe jeli, benda yang cepat dah pantas. Ada customer ni nak jenis nak cepat kan? Kau sapu aloe jeli, kak tengok kak. Saya sapu ni memang sejuk kak, tak terbakar tangan saya kak. Terus dia tak jadi nak pergi. Terus dia tak jadi nak cepat-cepat tadi. Simpan cepat-cepat dia. Terus lambat-lambat. Dan akhirnya close produk dia ambil. Masa dah close satu produk, upsell lagi. Bagi dia vitamin C pula. Kak rasa vitamin C ni sangat bagus kak untuk naikkan imunisasi. Sekarang ni musim-musim virus ni kak, macam-macam virus, anak semua boleh makan. Dia rasa kunyah-kunyah, sedap lah. Budak boleh makan ke? Budak boleh makan kak, ada 100 biji kak, boleh tahan 3 bulan. Murah je, berapa ringgit ni? Upsell lagi. Kena agresif, kena kepo. Sebab tu Kak Fida kata, nak buka booth energy kena cantik. Muka paling cantik. Energy paling cantik. Jangan bawa mood bergaduh dengan lelaki ke, mood yang bukan-bukan tu ke, jangan bawa. Mood tak happy ke, mood tengah satu kat utara, satu kat selatan ke, jangan bawa. Bila mood awak tak happy, awak akan buat kerja bukan kerana Allah. Awak kerja buat terpaksa. Awak jadi malas-malas. Itu yang tak datang close sales. Pastikan paling cantik, paling bertenaga, paling berenergi masa kat booth. Okay? Kak Fida, masa buka booth, apa ayat Kak Fida untuk tarik customer datang ke booth? Macam tadilah Kak Fida cakap. Kak Fida macam mana nak bagi VIP cepat bertindak untuk buat bisnes? Yang ini senang je Baiti. Kau pergi tunjuk, kau bagi dia jadi mata duitan. Orang yang dah sign up jadi novice ni, bila dia dah upgrade jadi VIP kan, awak dah nampak tau, bila awak bina silaturahim, macam Kak Fida bina Kak Z tadi, Kak Fida yakin, sebab tu Kak Fida berani bagi dia percuma buku GP ni. Kan? Sebab apa? Sebab Kak Fida yakin, dia akan berniaga satu hari nanti. Jadinya kat situ, kena cakap dengan dia tentang duit. Kena buat tunjuk kat dia, akak taja seorang VIP, akak dapat sekian. Kan kalau akak taja orang tu beli SYJ pack, okey. Lepas tu 1504.70 sen darab dengan 25%. Akak dapat RM376 satu orang VIP. Akak rasa akak nak dapat income berapa sebulan? Tanyakan dia. Jangan kita cerita je tapi kita tak tanya tau. Itu antara kesilapan mentor. Kesilapan upline. Kita duk cakap sendiri, syok sendiri. Entah customer kita, entah VIP kita tu faham ke tidak, tak tahulah. Dia angguk Tapi bagi dia peluang, tanya. Bagi dia peluang menjawab. Awak tanya, akak nak income berapa? Awak sambil tengok mata dia, tengok muka dia, lepas tu kita senyum. Akak nak income berapa sebulan? Senyumnya tu. Boleh buat? Senyum tu. Sambil kita dah pegang pen, dah pegang kertas A4. Kan? Akak nak income berapa sebulan? Dia cakap dengan saya. Dia kata 2,000 apa dah. Okey 2,000 gerak kerja dia macam ni kak. Seorang akak dapat, taja seorang VIP yang ada duit, akak panggil saya buat demo untuk akak. Saya celup-celup Maggi, saya buat demo macam saya buat kat akak tu sampai akak terujakan hari tu kan. Lepas tu saya akan close dia dengan izin Allah supaya dia ambil produk. Kalau dia terus VIP, dia ambil SYJ pack macam akak ambil hari tu, akak punya bonus RM376. Akak tadi nak berapa? 2,000 kan? Okey, kita darab dengan 8 orang. Dapat 3,000 kak. Kurangkan sikit. Akak nak 2,000 je kan? 306 darab dengan 5 orang. 1,880. Sikit lagi. 6 orang kak. 6 orang. 376 darab dengan 6 orang. 6 orang kak. RM2,256. Cukup kak? Cukup tu Fida. 6 orang akak ada kawan. Ada tak? Kawan dekat-dekat sebelah rumah ke, taman-taman ke, yang sakit ke, tapi dia banyak duit kak. Cakap dengan dia. Ada sebelah taman tu, sebelah rumah akak tu, ada dia sakit kanser. Dia sakit kanser. Lepas tu dia memang banyak duit Fida. Bawa saya jumpa dia kak. Tapi macam mana akak nak buat appointment, dia akan tanya lagi.
Akak cakap dengan dia lah, dah sihat ke hari ni? Macam mana kesihatan? Kan? Boleh tak saya cakap dengan dia lah, kalau kesihatan tak okey, cubalah produk ni. Jangan tanya boleh tak tau. Nanti dia cakap tak boleh. Kan? Cubalah sebab saya dah minum. Awak nak sikit tak? Bagi dia secawan. Esok ada rumah. Pukul 3. Kan? Tapi sebelum tu dah deal dulu dengan upline. Dah deal dulu dengan Kak Fida. Dah deal dulu dengan CBM by T. Kan? So VIP ni kita kena tunjuk dia duit. Baru dia nak bergerak. Kita kena tanya berapa yang dia perlu sebulan. Bohonglah kalau dalam 59 orang ni dia tak nak duit. Siapa yang tak nak duit? Bagi tahu Kak Fida. 60 partisipan ni, siapa yang tak nak duit? Bagi tahu Kak Fida. Siapa yang tak nak duit? Semua nak duit kan? Betul tak? Jadi VIP baru ni kita kena tunjuk duit je. Buat dia sampai mata duitan baiti. Mata duitan kerana Allah Ta'ala. Gitu. Okey. Baiti, puas hati dengan jawapan Kak Fida? Okey, cun. Apa ni? Adakah tadi apa ni? Kak Fida, Sam ada dah dapat prospek tapi alasan dia duit tak cukup. Tapi dia pernah cuba beli 1 botol aloe vera gel, tapi itulah bila dia nak repeat bajet tak ada katanya. Yang ini kan. Yang alasan tak cukup ni sebenarnya bukanlah dia tak ada duit. Awak tanya dengan dia, awak kerja ke? Kalau dia kata kerja, okey, kalau dia kerja maksudnya dia ada gaji. Awak kena upgrade lagi Syam, awak kena upgrade lagi awak punya skill untuk bina silaturahim dengan customer. Jual budi bahasa, sentiasa membina silaturahim yang baik dengan customer, tanya khabar. Jual budi bahasa ni dia ada sipir dia. 3, 7, 21, 28 hari. 3 hari tu kena tanya khabar, 7 hari tu cerita dengan dia, kongsi Kak ada testimoni Kak, akak dah berak dah. Kata akak sebelum ni sembelit minum aloe vera macam mana? Akak minum tak? Macam itu. Lepas tu akak minum tu macam mana? Ikut tak macam cara sukatan yang saya bagi? Ikut kata akak dah berak tau. Pida nak tahu akak berak kan? Najis dia hitam, busuk gila Pida. Itu normal ke? Normal Kak, memang biasa macam tu. Kak Fida pengguna aura suara. Kak Fida kalau follow up customer Kak Fida, memang Kak Fida voice note. Tak pun Kak Fida call. Jarang susah sikit Kak Fida ni nak type. Sebab Kak Fida rajin typo. Terlampau banyak group kan. Jadi Kak Fida ni selalu typo. Gitu. Jadi kalau katalah dia gaji 25 hari bulan. Sam, masa ni lah awak pergi servis dia. Kalau dia gaji 25 hari bulan. Kalau dia gaji 7 hari bulan, masa ni lah awak tanya. Awak kena pandai tengok gaji dia berapa bulan dan awak kena rajin bina ukhuwah dengan customer ni. Maksudnya tahulah dia ni sebenarnya kerja sebagai apa. Kalau dia government kita dah tahu dah 21, 22, 23, 24, 25 tu tarikh waktu gaji kan. Kalau dia buat celah tu awal sikit. Kalau dia kerja swasta 7 hari bulan. Kalau dia buat forever 15 hari bulan. Jadi awak kena tak tahu. Rafida Ghazali tolong mutekan diri sendiri kalau tak nak bertanya. Kan Kak Fida suruh cakap. Sorry. Kak Fida host dah. Okey. Alright. Kemudian bajet tak ada katanya macam Kak Fida cakap tadi. Follow up dia waktu dia gaji. Awak kena belajar jual budi bahasa. Awak kena belajar bina silaturahim lebih baik lagi dengan customer. Awak kena belajar macam mana nak layan customer. Macam layan mak kita, layan kakak, adik, beradik kita, layan anak kita. Macam tu. Betapa baiknya kita dengan mak kita, macam itulah kita layan customer kita yang umur dia dah sebaya macam mak kita. Kalau umur dia sebaya kita, macam mana kita baik dengan kawan kita, macam itulah kita layan dia. Right. Okey, Syam, okey tak jawapan Kak Fida? Baru je ada prospek WhatsApp nak beli Aloe Lips kotak. Lepas tu Ana bagi tahu Aloe Lips dah tak keluar buat sementara. Lepas tu dia cakap tak apalah, tak jadi beli. Ana, jangan cakap macam gini lain kali. Ini satu kesilapan juga. Awak dah tahu awak tak ada stok. Awak boleh tak PM Kak Fida ke PM Tania tanya dulu? Awak jawab je ada. Ini kesilapan. Jangan cakap tak ada. Awak sebagai seorang forever business owner, awak sebenarnya kena jadi konsultan yang sentiasa prepare. Semua benda ada.
Ni Kak Vida nak marah. Jangan cakap tak ada. Tanya dulu. Okey, kalau dia kata prospek nak beli Elolix kotak. Okey, ada. Sekejap ya. Pergi PM Kak Vida. Kak Vida ada tak kotak Elolix? Boleh tak Kak Vida post kepada saya? Lepas tu awak cakap dengan customer, barang ni ada, cuma lewat sampai. Kan, sebab upline saya baru nak post. Awak terus terang dengan dia. Kalau dia sanggup tunggu, okey. Customer yang betul-betul nak dan kita jaga betul-betul kita punya silaturahim dengan dia, dia okey punya nak tunggu. Soalnya macam mana awak layan customer awak, begitulah dapat result dia. Kalau awak layan endah tak endah, awak tak pasti konsultan, awak tak seperti forever business owner, semuanya tak ada, semua tak ada, semua tak boleh jawab, dia akan berpaling tada. Tak pelik lah kalau customer awak lepas ni dia cakap, saya dah beli kat Shopee. Semua sebab salah awak. Sebagai forever business owner, awak kena bersedia physical, mental dan semuanya. Awak boleh tanya lagi dulu dengan Kak Vida. Awak boleh tanya dengan Tania. Tania, kau ada tak Elolix kotak? Tania kata ada tapi tak cukup sekotak. Okey, bagi dulu. Saya ada 6 pieces Elolix. Awak ambil ni dulu. 6 pieces lagi baki, saya akan post. Boleh kan? Ya, kena tanya upline yang paling atas. Biasa Kak Vida memang tak ada yang tak ada. Aku semua boleh, semuanya ada. Kalau tak ada pun aku adakan. Macam tu. Baru boleh berjaya. Ini tak ada, tak boleh. Sebab itulah bila kita dah letak benda tu kat dalam mindset kita, gelombang tu sampai. Customer terus jawab, okey tak apalah, tak jadi beli. Nampak? Kak Vida nak marah ni. Jadi tanya soalan tu, betul-betul. Bagus soalan tu. Boleh bagi iktibar untuk yang lain, Anastasia. Bagus. Tania berani tanya. Kan? Dah tanya Tania habis juga, maksudnya kena order dari Kak Vida. Betul, Kak Vida semuanya ada, jangan risau. Ingat tak zaman pandemik, Kak Vida lah selalu post produk untuk sahabat-sahabat kita yang tengah fighter kat Kuching Sarawak tu. Untuk tim-tim kita kat Kuching Sarawak tu zaman pandemik, ingat tak berkotak-kotak Kak Vida sanggup je hantar. Tak ada masalah nak, PM je Kak Vida. InsyaAllah ada solusi, ada jalan. Jangan malu nak PM upline Walaupun awak dah manager, awak kena PM juga sebab Kak Vida sendiri pun masih lagi bergantung harap, berbekalkan semangat upline Kak Vida sendiri. Walaupun dia jauh, Kak Vida selalu PM dia, bebe tanya dengan Pok Nik tu. Tanya dengan Cikgu Nik. Hari tu dia datang kat rumah ni, inilah peluang Kak Vida. Nak rapat dengan dia, nak tanya banyak soalan dengan dia, nak bincang dengan dia banyak perkara. Walaupun sekejapan je dia datang. Peluang. Jangan ketepikan upline sebab upline ni tempat awak sebenarnya bertanya dan awak kena bersyukur sebab upline awak semua nak bantu. Semua. Cuma awak kalau malu tu buanglah malu tak bertempat tu. Nak tanya Vida, kalau ada prospek yang terlalu bergantung dengan ubat hospital ni, bila kita bagi advice, ambil suplemen, dia bagi alasan macam-macam, takut doktor marah. Macam mana tu nak educate dia supaya consume produk FL? Kalau Kak Vida, kalau Vida ni Kak Nani macam ini. Vida akan bagi dia satu video yang ada kaitan dengan penyakit dia. Lepas tu video terlampau banyak makan ubat hospital. Ataupun testimoni. Tulis kat bawah tu masa nak hantar video tu, akak kena tengok ni. Ini wajib tengok untuk pengetahuan akak, untuk masa depan akak. Ayat momok dia. Untuk masa depan akak, untuk kesihatan akak. Akak wajib tengok video ni sampai habis. Lepas tu akak bagi tahu saya apa yang akak rasa nak bagi tahu saya, akak nak luahkan. InsyaAllah saya boleh bantu akak. Bagi tahu akak perkara sebenar. Macam tu. Kak Vida akan hantar video orang yang terlampau banyak makan ubat hospital, testimoni dia, akibat dia. Video ni selalu Prof Aziz share. Sebab tu bila masuk kelas Prof Aziz, ada doktor-doktor yang bagi talk, awak jangan tak masuk. Jangan tak ambil endah macam alah CBM BIT, benda yang sama je dia bagi tahu. Jangan tak ambil endah. Setiap apa yang dia cerita setiap minggu ke, tajuknya berbeza-beza. Kadang-kadang dia lampirkan video dan video tu awak boleh rakam. Prof Aziz rajin share akibat makan produk ataupun ubat hospital. Video tu rakam, simpan. Ada gunanya. Masa bila? Masa macam ni lah.
Bagi alasan banyak sangat, takutlah nak tukar. Doktor pun bukannya Tuhan. Kan? Akak kena percaya, produk Forever ni produk yang ada dalam Al-Quran. Madu, ada cerita tentang kebaikan madu. Nabi sendiri galakkan kita makan madu. Penyembuhan tu dari 3 perkara Kak. Pertama, amalan madu. Yang kedua, bekam. Yang ketiga, guna besi panas. Tapi Nabi tak galakkan guna besi panas sebab dia menyakitkan. Dah ada Kak dalam Al-Quran. Akak kena yakin benda ni. Kalau dia orang Islam, lagi senang nak convince dia. Nak yakinkan dia tentang produk Forever ni. Cuma akak sendiri, Kak Nani sendiri kena educate diri sendiri macam mana nak jawab dengan customer tu lebih padat, padu dan benda tu memang fakta. Macam mana nak educate diri sendiri? Rajin buka Google, rajin masuk kelas doktor-doktor, rajin tengok YouTube Sifu yang ada tajuk Prof Aziz punya speaker, yang ada tajuk daripada Dr. Adibah. Buka balik dan belajar kat situ. Okey, boleh Kak Nani? Ni Kak Fida bukan marah, suara je macam ni, tak marah, sayang. Kalau cikgu ni dia banyak marah tu tanda dia sayang. Kalau dia tak sayang dia biar je. Kan? Siapa yang lemau kena PM upline. Betul tu CBM Kak Ruzia. Maksudnya jangan bagi tahu stok tak ada langsung. Kita kena cuba dapatkan kos nak gembirakan hati prospek. Ya betul Kak Samsia, pandai. Kita terus dapatkan. Kalau awak Kak Samsia, atas siapa upline? Tanya dengan upline atas. Tak ada, upline atas tak ada. Atas lagi. Atas lagi. Jangan pergi kat sat lain. Pergi kat upline atas. Jangan pergi kat sat lain. Faham? Upline atas. Macam tu. Aduh Ida terlepas tadi. Soalan RTC. Lama dengan baru customer suka RTC lama. Kenapa ya Sipu? Sebab RTC lama tu dah lama. Dah sebati dalam badan dia. RTC baru ni baru. Dia belum kenal lagi. Dia belum kenal hati budi kan. Daripada hati, daripada mata turun ke hati, dia belum lagi jatuh cinta. Cuma kita boleh bagi tahu customer kita. RTC yang terbaru ni dia ada omeganya lebih. Kan kapsul dia kecil-kecil. Kalau akak rasa kapsul yang besar hari tu RTC tu susah nak telan, akak boleh cuba kita punya omega 3 yang RTC juga. Cuma panggilannya omega plus. Sebab kenapa? Dia ada 3 omega kat situ. Pertama dia ada omega 3 iaitu minyak ikan. Yang kedua dia ada omega 9 iaitu minyak zaitun. Yang ketiga dia ada omega 7 iaitu apa? Calamari dan liver. Dan dia berjumlah 120 biji. Kalau akak makan yang ni, lebih tahan lama. Maksudnya boleh ganjak 2 bulan. Kalau yang 60 biji RTC kita tu ada 2 omega. Minyak zaitun dengan minyak ikan. Akak boleh makan sebulan je. Kapsul dia lebih kecil sikit. Tapi kalau customer kita memang kata saya tak nak berpaling tadah lah Kak Fida. Saya memang dah makan RTC yang lama ni dah lama. Saya nak juga RTC lama. Maksudnya awak kena ada stok RTC lama tu bekalan tu. Okey? Kena ada. Kalau tak ada, apa yang Kak Fida cakap tadi? Pergi PM upline. Kak Fida tak silap, Kak Fida restock RTC lama tu sebab Kak Fida tahu. Takut dia disconnect kan? Disconnect. Betul ke aku cakap orang putih ni? Maksudnya tak datang lagi. Kan? Kalau salah minta maaf lah. Kak Fida ni maksudnya anak Jawa memang begitu. Kan? Kak Fida beli hari tu tak silap Kak Fida ada dalam 6 kotak. Sebabnya Kak Fida takut dia tak ada lagi kan. Sebab Kak Fida pun ada customer yang memang makan RTC lama. Dan mereka lagi suka RTC lama. Memang ada customer kita akan PM Fida. Kak tak nak lah tukar-tukar. Kak takut lah. Kak dah lama makan RTC yang lama ni. Boleh je. Janji stok kau ada. Kalau tak ada stok pergi PM siapa? Upline. Ataupun pergi center pergi beli. Jangan mendekutkan duit kadang-kadang duit yang kita dapat income kat Forever ni kan. Dapat 5,000. Ketepikan 500 untuk beli stok. Bila dapat 10,000, ketepikan 1,000 buat beli stok. Ini kedekut angat ya. Tak boleh macam tu. Kita buat bisnes kan, kena ada stok. Okey, seterusnya. Terima kasih Sipu, soalannya terjawab. Bagus. Betul, saya tadi pergi center terus beli 5 botol. Lepas ni kena upgrade. Kalau dah habis tu pergi beli lagi. Jangan simpan sales, jangan takpan sales. Itu amanah, berdosa. Berdosa masuk api neraka.
Icah cakap. Icah cakap Icah pun pandai. Berdosa masuk api neraka, tidak amanah. Jadi kena punch. Sebab Kak Vida tahu ada di kalangan leader-leader suka simpan sales. Kan? Tak apalah, tunggu bulan depan lah. Bulan depan punya gerak kerja. Bulan ni punch semua. Discontinue. Ya. Terima kasih Rafidah Ghazali. Nampak Kak Vida pun belajar juga. Elolips ada yang expired bulan 9. Bulan 9 lambat lagi. Ni baru bulan berapa ni? Oh, bulan 2. Takkanlah bulan 9 tak habis jual. 12 biji je, 12 ketul je. Kan? Benda murah senang nak jual. Elolips ni. Okey. Stok wajib ada, baru sedap jalan. Pandai. Ada nan ni mesti tak nan. RTC yang baru ni bila diterangkan ada minyak apa tu? Ada minyak sotong, dia kata alahan dengan sotong. Macam mana tu? Kalau alahan dengan sotong, akak kena ada stok lah RTC lama. Sebenarnya bagus tau, kita ada pilihan tau. Jadi customer kita ni dia tak boleh kata dia tak nak beli. Kalau akak rasa macam alahan dengan sotong tak apa, akak ambil yang tak ada sotong. Tapi 60 biji. Dia ada omega 3, minyak ikan, kemudian dia ada omega 9, minyak zaitun. Yang ni. Dia tetap beli kan? Dapat sisi kan? Harga sama kan? Jadinya jangan kata tak boleh nak bagi dia solusi. Tak apa Kak, kalau akak ada alahan sotong, kita ada yang tak ada sotong. Dua-dua ada vitamin E Kak. Sangat bagus. Memang bagus sangat untuk jantung. Macam tu. Yang ada alahan dengan sotong ni, kita memang suggest yang RTC lama. Boleh? Kak Norma? Kena ada produk knowledge lah. Senang cakap, kena ada tentang ilmu produk yang sangat bagus sebenarnya. Ilmu produk ni bukan susah. Korang semalam pun belajar tentang produk juga kan dengan CBM Bell. Betul tak? 7 nutrition. Masuk tak kelas? Siapa masuk kelas semalam? Siapa yang tak masuk? Itulah bila ada kelas, sistem day, ada kelas setiap minggu dengan upline, dengan team, korang tak nak masuk. Bila prospek tanya je, korang dah tak boleh nak jawab. Kan? Benda senang je. Dia nakkan solusi. Dia nakkan awak selesaikan masalah. Jadi sebagai forever business owner, sebagai consultant, sebagai pakar nutrition, awak kena selesaikan masalah dia. Walaupun tak berapa pakar sangat, tapi tak apa, awak boleh leverage kan. Guna upline punya jawapan. Tanya dulu CBM BIT, saya nak tanya lah. Hari tu Kak BIT kan ada share pasal berak tak berak tu, najis tu. Lepas tu CBM BIT ada cerita juga payau, pahit, masin, masam, manis. Cuba akak terangkan sikit. Kita tak tahulah nak jawab dengan customer. Lepas tu voice note daripada CBM BIT atau jawapan yang dia type tu, awak forward pada customer. Senang tak kerja? Leveragekan upline. Jangan malas, jangan malu nak PM upline. Lemau-lemau kata CBM Ruzia tadi, pergi PM upline. Upline ni dia ada satu aura yang macam Dragon Ball tu. Dia macam ni. Dia campak macam tu. Aura tu. Kau terus dapat. Semangat. Terus dapat jawapan. Terus bersemangat. Terus tak lemau. Macam tu. Untung kan PM upline. Terus tak lemau, bersemangat. Okay, saya ada prospek ni. Dia selalu mesej saya. Belakang dia ada menanah. Saya cuba suruh dia guna aloe vera jelly. Tapi dia kata rasa was-was. Macam mana nak terangkan pada dia? Kau ada tak video Kak Vida bakar tangan tu? Kau? Kau pergi hantar video tu? Video Kak Vida bakar tangan. Cakap dengan customer tu, akak tahu tak? Aloe jelly ni sangat bagus untuk protect kulit. Akak bayangkan saya dah letak aloe jelly ni, upline saya dah sapu ni, dia bakar tangan dia pun tak terbakar. Tak rasa panas langsung Kak. Maksudnya kat sini Kak, benda ni sangat bagus. Kalau akak ada menanah macam tu, akak kena keluarkan nanah dia dulu. Akak kena keluarkan nanah dia dulu, picit, bagi dia keluar bersih. Sampai nanah tu dah tak ada, sampai keluar darah je. Terus akak tepik aloe jelly ni. So sebenarnya awak orang bukan tak boleh closing tau. Tapi tak ada produk knowledge. Produk knowledge setipis kulit bawah. Sebab tu awak tak boleh nak convince customer sampai close walaupun sekecil-kecil barang. Padahal aloe vera gel ni paling senang nak closing.
Mana nak dapat video-video demo tu? Pergi kat TikTok Kak Fida. Dah kawan belum dengan Kak Fida? Dah jadi downline tu, kenapa tak nak kawan dengan upline? Walaupun kat alam maya, pergi add Facebook Kak Fida. Kalau rasa Facebook Kak Fida tu tak boleh nak approve, pergi kat page Kak Fida. Nama Siti Rafida juga, kat situ boleh ramai-ramai follower. Ini tak nak kawan dengan upline. Macam mana nak dapat info? Tahu tak Facebook Kak Fida penuh dengan info. TikTok Kak Fida penuh dengan demo-demo produk. IG Kak Fida penuh dengan cerita lifestyle, kejayaan. Kalau rasa, Kak Fida rasa, oh macam tak cukup je Kak Fida punya lah. Pergi kat IG Coach Lin. CBM by T selalu buat live. Forward live dia, bagi link. Ya Allah, kenapalah susah nak buat kerja leverage Aku kalau ada upline yang macam gini, aku leverage je. Tahu tak Kak Fida ni selalu ambil Sifu punya YouTube. Kan masuk YouTube kan kelas-kelas tu, Kak Fida selalu forward link tu. Pada VIP yang nak berniaga. GP ke, kalau customer Kak Fida tak forward link yang macam tu panjang-panjang. Customer dia tak suka panjang-panjang. Kak Fida jawab sendiri. Pakai voice note. Ataupun Kak Fida telefon. Ataupun Kak Fida type. Walaupun pukul 2 pagi, selagi mana dia nak tanya, aku jawab je. Okey, siapa ni? Samsul Halil dah ada jawapan? Kena upgrade product knowledge. Pergi ambil video Kak Fida yang ada bakar tangan Alu Jeli tu cakap, akak bayangkan upline saya bakar tangan dia ni, mentor saya ni bakar tangan dia, dalam sapu dengan Alu Jeli pun tangan dia tak terbakar dan tak rasa panas. Bayangkanlah kalau sapu kat luka Kak, sebab Alu Jeli ni sangat bagus untuk semua jenis masalah kulit. Akak keluarkan dulu nanah tu, sampai dia bersih, sampai dia keluar darah je bila akak picit, lepas tu akak terus sapu Alu Jeli ni. Bila engkau punya presentation tentang produk macam tu, confirm lah dia beli, dia nampak sekali video demo tu. Dia kena macam tu. Bukan ala-ala kadar je nak bagi tahu customer. Bukan senang nak ambil duit customer walaupun RM63 tau. Eloli yang expired bulan 1 23 boleh lagi guna ke? Bulan 1 23 sebenarnya produk Forever ni Kak Fida bagi tahu dia punya expired tu bulan 1, bulan 3, bulan 4. Alright? Okey, 1 KKM Malaysia kadang-kadang macam gini. Produk Forever boleh expired sehingga 4 tahun daripada pengeluaran dia. Tapi sampai kat Malaysia, KKM kita hanya benarkan 2 tahun setiap produk. Itu prosedur. Prosedur Kementerian Kesihatan Malaysia. Sedangkan produk kita tu masih boleh berbaki 2 tahun lagi ke hadapan. So, macam Kak Fida, Royal Jelly yang dah expired, kemudian Bipolen yang dah expired, Kak Fida tahu dia boleh ke depan lagi 2 tahun. Jadi Kak Fida makan je. Selagi dia belum buka seal dia, dia sangat bagus. Kalau madu bee honey, awak simpan lagi lama, lagi berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, Kak Fida ada madu yang dah umur dia 5 tahun. 5 tahun lebih, dekat 6 tahun. Kak Fida simpan je sebab dia makin pekat, dia makin likat, dia punya rasa tu, ya Allah, pure gila, dah macam rasa akar kayu. Masa COVID, masa musim COVID hari tu, Kak Fida ada 5 botol, Kak Fida guna 1 botol untuk satu family Kak Fida. Bila batuk je telan, cepat nak baik. Kita orang takut kan, suspek COVID ke apa ke, macam tu. Memang cepat baik. So produk Forever jangan risau. Kalau dia dah expired, awak boleh kedepankan. Sama ada 6 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan. Macam tu. Okay. Yes, masuk kelas. Masuk kelas, saya masuk. Bagus. Okey, terima kasih Kak Fida. Sama-sama. Pelanggan nombor 1 kena layan. Betul. Customer always right, kata dia. Nombor 1. Jemayah ni. Okey. Madu tak ada expired. Lagi lama, lagi molek. Lebih-lebih madu gurun. Betul Ustaz Nan. Sebab Mesir pernah jumpa madu umur ratusan tahun. Hitam. Sebab tu Kak Fida simpan. So beli lebih-lebih madu, simpanlah sampai 6 tahun ke 7 tahun ke, memang simpan. Sangat-sangat best. Dia punya warna tu, dia punya pekat dia sampai Kak Fida simpan benda tu bawah katil tau. Sebabnya Kak Fida tak nak orang lain ambil.
Takut tersalah ambil. Macam tu. Sebab benda tu Kak Fida dah simpan lama. Takut dia orang terambil, alamak, pergi bawa buka pula apa semua kan. Ataupun terjual dengan customer ke. Biasanya Kak Fida simpan bawah katil benda tu. Memang ada 6 botol. 1 botol Kak Fida dah buka masa COVID hari tu. 1 botol lagi Kak Fida bagi mak Kak Fida kat kampung, ada berbaki 4 botol. Yang Kak Fida simpan memang dah lama. 6 tahun. Korang tak boleh minta dengan Kak Fida. Korang pergi simpan sendiri. Lama tau aku simpan tu. Pernah jumpa madu umur ratusan tahun hitam. Betul lah Ustaz Nan. Okey, ada sebarang pertanyaan lagi? 10.30 sudah ni. Ada ke tak ada? Jangan lupa 58 orang ni. Tahan. Nanti kita nak ambil gambar. Kalau tak ada, dah nak habis ni. Terima kasih Aspire Elolip tadi. Ya. Kak Syakila nak tanya apa-apa? Ngantuk? Dah ngantuk? Masuk lambat. Alah sian Kak Syakila. Pergi mengaji ke tadi ke baru balik kerja? Tak ada kelas ngaji tadi. Kak Fida dah agak dah. Hari ni hari Rabu kan? Ke kami malam Jumaat ke Kak? Tak ada tiap hari Rabu. Ustazah tu free malam ni je. Okey kakak. Kak Syakila pernah share dengan Kak Fida. Dia kata booth kat Singapura sangat-sangat mahal berbanding kat Johor Bahru. Kak Fida ada bagi satu nombor telefon yang boleh dihubungi untuk buka booth kat Johor Bahru lah. So Kak Syakila akan turun ke Johor Bahru setiap Sabtu dan Ahad untuk sama-sama dengan Kak Fida buka booth. Nampak kalau yang betul-betul fighter nak, dia sanggup tau. Jadi nak tunggu apa? Sebenarnya kita tak boleh nak tangguh-tangguh lagi kejayaan kita. Kenapa tahu? Mak ayah kita dah tak lama dah lagi. Kita tak tahu esok lusa ke nyawa dia. Dia belum sempat rasa kejayaan kita. Kita belum sempat gembirakan dia. Belum sempat happykan dia. Tiba-tiba dia dah tak ada. So nampak tak? Kan? Sebab tu Kak Fida bersungguh-sungguh hari ni. Sampai Kak Fida boleh gembirakan mak Kak Fida sampai satu tahap. Mak Kak Fida kata, dah long. Mak tak nak apa-apa lagi. Tapi Kak Fida tetap nak bagi. Macam ni nak raya kan? Kak Fida dah siap-siap belikan mak kapet. Walaupun kapet kat TikTok shop tu tak mahal sangat. Tak mahal lah. Sekarang kan zaman-zaman gawat ni jangan mahal beli. Janji tukar kapet baru. Kan? Dia punya suka tadi Kak Fida bagi tahu padahal kapet belum sampai pun. Lawa ni Long, cantik kata dia. Mak yang ini kan tak berat. Lepas tu kalau kena air dia tak terkelepet-kelepet. Walaupun dia taklah mahal sangat mak, murah je. Tapi janji ada kapet baru mak. Kau ni belum raya lagi, belum puasa dah belikan mak kapet. Ya, mak suka tak? Suka kata dia. Cantik kata dia. Pandai kau pilih. Dia pernah gembirakan mak kita banyak-banyak. Jadi kenapa kita nak tangguh kejayaan kita hari ni? Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab mak ayah kita tak boleh nak tunggu dah. Kita tak tahu nyawa dia sampai bila. Selagi mana kita boleh gembirakan dia sebanyak-banyaknya. Sebab bila mak tak ada kat dunia, kita dah hilang satu benda. Satu benda yang sangat berharga dan dia tak ada nilai harga dia, iaitu doa seorang ibu. Kita tahu doa seorang ibu, doa seorang mak tu sangat mustajab. Tak ada hijab, naik terus ke langit. So kalau dia dah tak ada kat dunia, kita dah hilang benda ni, ya Allah, tak tahulah. Kuatnya Kak Fida hari ni bukan sebab Kak Fida hebat. Sebab Kak Fida tumpang doa mak Kak Fida. Tumpang rezeki anak-anak Kak Fida. Tumpang doa baba suami Kak Fida. Sebab tu setiap malam sebelum tidur Kak Fida memang minta maaf dengan baba. Setiap malam, okey? Isteri-isteri yang nak berniaga, duit nak rajin masuk, tiap-tiap hari ada. Pertama kena banyak doa dengan minta maaf dengan suami. Minta suami doakan kita. Minta maaf je, buang ego. Ni tips Kak Fida. Sebab dah tak ada soalan ni, kan? Scroll-scroll pun tak ada ni. Tips Kak Fida yang pertama, kalau isteri-isteri yang berniaga, pertama sebelum tidur minta maaf dulu. Bang, minta maaf bang, ada buat salah tak hari ni? Kata mana ada. Tak apalah, minta maaf je lah. Lepas tu dia kata, yelah abang maafkan. Halalkan makan minum Ya, semua halalkan, tak ada dosa. Lepas tu, kan, kalau malam-malam Jumaat ke, tak kira hari-hari Jumaat ke, sentiasa bersama dengan suami tu. Kan, 3 hari sekali ke, 5 hari sekali, rezeki masuk banyak. Ini tip vaksin yang paling best sekali. Benda halal kan? Yang mana-mana isteri tu rasa macam, ya Allah peningnya bisnes ni, ya Allah forever ni peningnya rezeki susahnya nak masuk. Ya Allah customer ni ceweknya kenapalah tak nak close. Pertama semak dulu dengan suami. Yang kedua dengan mak, dengan ayah kat kampung. Lepas tu selalu cium anak kita. Minta maaf kat dia juga. Kak Fida selalu minta maaf dengan Icah. Sebab selalu marah Icah. Sebab Icah ni terlalu cerdik kan. Dia banyak perkara dia buat. Kak Fida selalu cakap, Icah hari ni ibu minta maaf sebab tadi ibu terpukul Icah.
Yelah, Echa pun salah. Echa tumpahkan air, Echa pukul baby. Cakap macam tu. Minta maaf dengan anak-anak kita. Boleh kan? Ini tip rezeki Kak Fida. Nak masuk banyak. Betul-betul. Tu yang sale ada je seminggu 1K. Ini mesti buat vaksin tu kan? Vaksin sedap. Vaksin selamat. Vaksin yang ada pahala. Vaksin kasih sayang. Buat. Benda halal. Jangan dengan kita punya apa ni? Dengan kita punya macam ni, apa nama? Kita punya power ke makwa ke, jangan. Dosa. Tak baik macam tu, berdosa besar. Jadi dengan suami tak apa. Suami kita kan. Kak Fida selalu buat macam tu tau, sebab tip rezeki nak masuk banyak, duit suka masuk dalam rumah kita. Memang kita berbaik selalu dengan suami kita. Berbaik, suami isteri kena berbaik. Kalau ada masalah pun duduk sama-sama, bang, ada masalah ni, kepala pening lah bang. Jangan rahsia, cerita je. Kak Fida macam tu, kepala pening je, mula nak cerita dengan baba. Nanti dia bagi solution. Dia bagi solution satu idea je, sikit je. Terus Kak Fida rasa, alhamdulillah dah ada idea dah. Terima kasih bang. Gitu. Ringan sikit kepala ayang ni. Kan? Seminggu 1K dahsyat. Nur Aida Bunau. Kak Fida memang bagi tips ni pada downline Kak Fida yang mana-mana fighter, yang rasa macam dia macam, Kak Fida tahu kita nak berniaga ni, orang berniaga ni memang dia berserah kepada Allah sebulat-bulatnya. Berserah segala-galanya, memang tawakal betul dengan Allah Ta'ala. Ada rezeki, alhamdulillah, tak ada nak buat macam mana. Berbeza dengan orang yang makan gaji. Kau malas ke, kau rajin ke, gaji tetap masuk. Kan? Kau malas pun gaji 3,000. Kau rajin pun gaji 3,000. Kan? Memang dah tahu dah setiap bulan. Tapi kalau orang yang berniaga ni, dia macam berserah sebulat-bulatnya, tawakal pada Tuhan, tawakal pada Allah Ta'ala, minta izin dengan Allah, ya Allah aku nak rezeki yang banyak, kau tolong aku limpah ruahkan rezeki aku, kan? Tolong ya Allah closingkan orang ni, dia nak beli banyak-banyak dengan aku. So doa tu. Doa tu. So antara salah satu sebabnya kalau isteri ni memang dengan suami lah. Isteri dengan suami. Kalau anak lelaki dengan mak dia. Dengan mak pun, anak perempuan pun dengan mak pun sama juga. Sebab Kak Fida anak perempuan sulung. Jadi Kak Fida memang dengan mak Kak Fida macam ni. BFF. Kak Fida memang tak pernah rahsia. Tadi Kak Fida pergi tengok rumah dan Kak Fida terus pergi rumah. Kak Fida cakap dengan mak, mohon saya tu belum siap pasang. Dia toke dah minta dah bayaran seterusnya. Belum siap kan, kata mak Kak Fida. Siapkan. Mana boleh? Langgar agreement. Tengok mak aku. Pandai tak? Tu lah mak. Dia dah minta mak. Jangan bagi. So dia siapkan. Lega dengan suara mak. Jangan bagi. Kau tidak sakit kepala. Belum kerja belum siap kan, mozaik belum habis pasang semua, kau dah minta dah untuk fasa seterusnya. Mana boleh, kau agreement lah, kita ada agreement kan. Tu yang ada suami yang seseorang ni doa je berbanyak pada Allah kan sebelum tidur. Okey, yang tak ada suami pergi kat mak lah. Kalau tak ada mak kan, tumpang mak Kak Fida pun tak apa kat rumah. Ataupun minta doa upline, doa upline macam Kak Ruzia, Kak Noi kan. Sebenarnya doa upline ni pun mustajab juga sebab dia orang macam mak bapak korang dalam business forever. Betul tak Kak Fida cakap? Betul kan? Okey, tak ada soalan kan? Kak Fida nak habis 10.30 boleh? Yang belum tanya tu kenapa, malu ke? Beza tau keluar duduk rumah dengan kerja dengan orang. Beza tau kalau duduk rumah dengan kerja dengan orang. Yelah, kerja dengan orang 5:30 pagi dah pergi. Balik pukul 5 petang kan? Dapatnya 1,500 je sebulan. Ini buat kerja seminggu kat rumah je. Boleh masak untuk anak, boleh tolong suami ngecat-ngecat rumah orang. Sambil-sambil dapat income dengan suami tu. Boleh buat sale sendiri sampai 1,000. Kan? Berkatnya tu, ya Allah, tak tahu nak cakap. Okey, betul sipu, doanya mustajab. Ya. Tu yang ada soalan. Lagi ada soalan? Tak ada? Anastasia, lepas ni PM Kak Fida ya. Baru nampak muka dia. Kak Fida bukan marah, Kak Fida sayang. Kak Fida semua ada. Semua ada. Tak percaya Kak Fida pusing dengan laptop ni. Semua ada. Jangan risau, Kak Fida semua ada tu. Macam besar-besar produk. Alah, buat apa pula. Sebelum ni pandemik Kak Fida yang pergi hantar banyak produk kat Kuching kan. Masa tu stok susah nak sampai. Lori tiba-tiba tayar pancit. Lepas tu tiba-tiba driver lori demam kan. Okey? Dah itu je. Bunda Rizky, nak tanya apa-apa ke? Kak Fida. Oi.
Kak Fida cuba Kak Fida sharing. Assalamualaikum. Baik. Ada yang tanya. Kejap je bunda, kejap. Okey, Kak Coach Fida Lee. cuba. Okey, Kak Fida cuba Kak Fida sharing macam mana jadual Kak Fida follow up dengan customer setiap hari. Jadual rutin Kak Fida. Okey, itu je. Soalan dia, satu je. Yeah. Okey, jadual rutin Kak Fida. Kejap ya. Kak Fida tengok ada tak? Kak Fida tengok ada tak? Ya, bunda kejap bunda ya. Kak Fida jawab dulu soalan Coach Lin kita ni. Kejap ya, Kak Fida tengok. Kak Fida ada tak simpan? Yep. Alright, kejap ya. Kak Fida tengok ada tak Kak Fida simpan. Ni. Nampak? Nampak ke? Ke Kak Fida nak besarkan sikit? Baru nampak? Nampak tak Coach Lin? Kak Fida besarkan lah. Tak nampak slide show besarkan. Okey, Kak Fida sebenarnya pukul 6 pagi Kak Fida solat subuh. 8.30 pagi Kak Fida duha 2 rakaat. Okey. 8.45 pagi Kak Fida blasting broadcast dah. 8.45 pukul 9 tu adalah waktu Kak Fida blasting broadcast. Kalau terlewat pun pukul 11. Sebab mungkin pagi tu tiba-tiba Echa dengan Muaya, kakak sekolah kan, dia bangun awal. Dia masuk bilik Kak Fida terus, dia masa tu lah dia nak berak lah, dia nak mandi lah, lambat sikit. Tapi yang pasti pukul 10 pagi memang Kak Fida dah duduk kat Soho. Kak Fida ni, Kak Fida buka apps sebab Kak Fida dah start blasting tu pukul 8.45 hingga pukul 9 atau 9.30. Kak Fida dah start blasting broadcast tu PM 11 PNM. Apa yang Kak Fida blasting broadcast tu kalau pagi-pagi ni? Kalau pagi-pagi ni Kak Fida tengok sekejap ya. Lepas tu sampai jam 1 tau. Jam 1 tu baru Kak Fida turun makan. Makan, solat zuhur, keluar jumpa prospek ni atau tim PNM ataupun coaching one to one, post barang atau COD pukul 2 petang. Biasa pukul 2 petang ni Kakak Amanina dah balik. Lewat-lewat pun pukul 3. Sampai malam. Sampai malam ni tak tahulah pukul berapa. Kadang-kadang Kak Fida balik awal. Sebelum maghrib Kak Fida dah balik. Okey, 9 malam Kak Fida masuk kelas. Kat Zoom meeting macam sekarang. Kelas kalau sistem day biasanya pukul 8.30. Okey, 11.30 malam Kak Fida solat, kemudian Kak Fida tidur. Kalau lewat-lewat pun pukul 12.30 Kak Fida tidur. Kadang-kadang masa ni lah Kak Fida nak bercakap dengan Baba. Banyak perkara Kak Fida nak bincang. Kadang-kadang masa ni lah juga Baba datang idea dia nak upgrade Kak Fida punya online, nak buat website, nak buat apalah, nak betulkan beacon Kak Fida. Lepas tu kadang Kak Fida suruh dia, bang tolong masukkan nama-nama senarai nama ni dalam apa ni? Alah, susah lah. Kak Fida ni kadang-kadang bodoh juga tau. Bukannya pandai sangat. Tapi Kak Fida cuba belajar lah. Lepas tu Baba cakap, awak bukan tak pandai. Tapi awak tak suka nak belajar nak buat benda-benda leceh ni. Tak sabar. Betul. Baba cakap tu betul. Kak Fida tak sabar nak buat benda-benda leceh. Kak Fida jenis orang yang suka buat benda tu pantas-pantas agresif macam tu. Benda-benda yang leceh kena tu buat satu tu Kak Fida memang tak pandai. Bukan tak pandai, malas. Kak Fida suka buat benda cepat-cepat. Kan? Lepas tu sebarang perubahan bergantung pada perancangan aktiviti pada hari itu dah dengan izin Allah. Ini jadual Kak Fida setiap hari. Bila dah buat jadual ni kena disiplin ikut. Kena ikut. Jangan kau dah tulis, kau dah tampal tapi kau tak ikut. Kau masuk Soho tu kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Kadang-kadang tak keluar pun jumpa prospek ke apa ke. Kat rumah pun kau tak nak buat marketing apa-apa. Maksud tak nak buat konten apa-apa. Kak Fida kalau kat rumah pun Kak Fida buat konten tau. Tengok Kak Fida ada buat live kan. Buat live main bedak-bedak lah. Kan. Makeup-makeup lah. Kan. Siapa yang tengok live Kak Fida tu? Cuba ngaku. Ke tak tengok? Banyak tau ilmu dalam tu tip. Bunda tengok. Bunda tengok. Besarkan tak nampak. Okey dah nampak kan? Saya. Macam mana Kak Fida close sale setiap hari? Okey, kejap. Kak Fida rasanya siapa ni? Yang namanya Aida Adenan ni, Kak Fida rasa dia dah PM Kak Fida hari tu. Kan? Okey, Kak Fida share ni kejap ya.
Sekejap ya. Kak Fida sebenarnya broadcast Kak Fida, kalau you all nak tahu. Broadcast Kak Fida, ayat-ayat dia macam ni lah. Kak Fida akan tanya khabar macam ni. Assalamualaikum, pagi ni sihat ke tu? Hari ni Kak Fida ada post barang tau. Jadi mana yang nak dipermudahkan urusannya, bolehlah reply selit sekali ya. Kak Fida post hari ni. Promo Februari masih on. Banyak free. Ada promosi 5 free 1. Ada promosi RM350 free vitamin C. Ada promosi 1 cc free aloe vera gel dengan Arctic Sea. Ada promosi beli 6 free 1. Kak Fida cakap macam tu. Lepas tu Kak Fida letak gambar. Lepas tu Kak Fida cakap, siapa nak join post, cepat. Kak Fida post hari ni sebelum jam 4 petang. Kak Fida ambil lah gambar barang yang Kak Fida nak post, yang mana dah closing tu. Lepas tu, ada juga yang Kak Fida tulis kat situ, awak sihat ke tu? Semoga baik-baik je. Jika perlu bantuan Kak Fida untuk konsult dan rawatan produk, bagi tahu ya. Promosi masih diteruskan untuk Februari. Banyak yang free, bagi tahu juga. Kod terlepas pandang, Kak Fida message awak. Kak Fida bagi tahu. So, nampak tak? Sebenarnya broadcast ni, kita PM satu-satu tau. Dia macam ada 256 orang dalam tu. Kita hantar satu message dan 256 orang tu terima message tu. Jadi, antara 256 orang tu, mesti ada 1 atau 3 orang atau 2 orang yang akan reply message kita. Yang reply itulah yang kau PM je dia. PM je dia. Banner silaturahim, akak sihat ke? Dah lama akak tak tanya khabar. Akak okey ke? Abang macam mana? Kita tahu kan, kalau customer kita, user kita tu rapat dengan kita tahu kesihatan family dia. So kita boleh tanya anak dia, kan? Ini rahsia Kak Fida sebenarnya. Kak Fida kawan dengan customer Kak Fida. Kak Fida kawan dengan downline Kak Fida. Kak Fida kawan baik dengan semua user Kak Fida. Dan Kak Fida ikut jadual tu betul-betul. Kak Fida dah tulis daripada pukul 6 pagi sampai pukul 11.30 malam. Kak Fida ikut betul-betul. Kalau Kak Fida period, Kak Fida tak solat, memang Kak Fida lajak lah sikit tidur. Kan, 7 hari tu cukup lah dalam sebulan. Nak lajak tidur. Ini asyik lajak je tidur. Kan, payah juga. Siapa yang selalu terlajak je tidur? Atau lepas subuh dia tidur balik? Aduhai. Akak copywriting best tu Kak. Akak boleh tak tepek kat group? Nak? Amboi. Ayam golek satu. Boleh tak? Tak, ayam golek tu ni lah. Cendol pun boleh lah, murah sikit. Sekarang zaman-zaman gawat ni tak boleh minta banyak-banyak. Cendol je. Yang RM2.50 tu. Kalau boleh Kak Fida tepek je lagi. Boleh je nanti Kak Fida tepek. Takut dah CBM Munirah. Takut. Sebab CBM kan yang tanya. Yang minta tu CBM. Kan? Senyum Mighty. Okey, terima kasih Sipu. Kopi je hantar dengan anak tim. Pandai kau. Kau kopi je kan Ida kan? Kau kerja kau kopi je. Sebab kau selalu dapat mesej aku macam itu kan. Kopi je. Bagus-bagus. Leverage terus. Pandai. Ini orang yang pandai. Kopi paste kerja dia. Ubah sikit-sikit Ida. Bagi salam tu. Kalau ada nama Kak Fida, tulis Ida kat situ. Jangan hantar nama Kak Fida juga. Nampak sangat kau kopinya. Kan? Tengok FB Fida banyak tips. Ya, tengok. Lepas tu share dengan macam ada kawan-kawan kita ada penyakit, share live orang. Biasa live yang suka cerita penyakit ni CBM Mighty. Tu kan. Kalau Coach Lin tu video-video dia tu kau share je. Kau leverage je. Video dia tu kau copy, kau leverage. Kan? Kalau ada nombor telefon dia, kau pandai-pandai lah edit sikit. Gitu cara dia. Jangan kau letak nombor telefon dia, kesian dia. Nanti orang PM dia banyak sangat. Tu dah kau nolong dia nama dia. Kan? Jadinya macam tu cara. Sebenarnya kita orang reda je kalau kau nak ambil video kita orang ke, leverage ilmu yang ada ke. Sebab bila kita leverage macam ni, kita sebar-sebarkan ilmu tu dapat dia punya saham akhiratnya. Selain daripada saham akhirat, rezeki entah mana-mana datang. Macam itulah. Bonda nak tengok TikTok Kak Fida. Bonda tengoklah nama TikTok Fida CBM Fida 933. Type Siti Rafida pun jumpa nanti. Okey? Ya nak tanya apa Bunda? Bunda nak tanya. Bunda memang semua Bunda carilah pasal Bunda waktu pertama sekali join dengan Forever. Waktu pergi KL, kita jumpa Kak Fida pun macam jumpa dengan artis. Kan Bunda orang Indonesia.
Tapi Bunda menetap kat Terlintan lah. Jadi Bunda memang pertama sekali upline bawa ke KL tu Nurul kan. CBM Nurul. Lepas tu Bunda Patutlah memang suara terus macam Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Ah. Lepas tu Bunda pun terus ambil VIP. Lepas tu pasal Bunda dah jatuh cinta cara Kak Fida cakap dengan orang, macam mana Kak Fida cara tarik orang kan. Jadi Bunda pun cuman Bunda ni masa tu kekangan masa. Pasal Bunda dari pagi sampai ke malam memang Bunda ajar ngaji kan. Jadi bila ajar ngaji tu lah memang masa Bunda dari Zohor ke Asar sahaja. Bolehlah Bunda nak cerita. Okey. Jadi Bunda memang promote dengan orang yang ngaji je lah. Jadi setakat ini Setakat ni macam mana? Setakat ni okey tak dengan orang ngaji? Dah Bonda boleh cakap. dengar. Okey. Lepas tu kita tip dekat Fida macam mana untuk kita macam orang yang ada, kita tengok kan yang Kak Fida bersihkan orang punya luka yang dekat kencing manis macam tu kan. Jadi macam terkesan sangat. Macam mana kita kan yang offer kat orang tu atau macam mana? Okey, yang Bonda tengok tu masa tu Kak Fida pakai tudung merah betul tak? Ya, yang Kak Fida sapukan dekat kaki dia orang tu kan dekat tak TikTok atau kat FB ya? Oh, kat Waktu itu TikTok. Bunda pun macam ini. Kat TikTok. Bunda semua TikTok Kak Fida, Bunda memang scroll sampai ke bawah. Memang kita memang tengah berkobar sangat tengok Mustang Kak Fida. Terlalu tinggi cita-cita. Alright, Bonda, soalan Jadi- Bonda tadi maksudnya macam mana nak offer diri untuk cuci kaki pesakit macam tu, ataupun macam Ya. mana kita nak okey, nak Kalau cuci misalkan kaki orang pesakit. sakit, lepas tu misalkan Kalau kita nak cuci kaki Ya. pesakit, kita kena ada satu keberanian yang daripada dalam dan ada satu ikhlas nak buat benda tu kerana Allah Ta'ala. Kak Fida betul cakap kalau you nak bermain dengan darah, bermain dengan luka yang busuk, bermain dengan benda yang menggelikan lah, yang menjijikkan macam tu, Yalah. awak kena lapangkan dada, niat kerana Allah dulu. Ikhlas kerana Allah, betul-betul redha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku redha ya Allah, aku buat kerana engkau ni. Aku nak saham akhirat kat sana, selain daripada saham dunia yang aku cari dah banyak ni, aku nak saham akhirat, aku nak bawa kat sana nanti. So masa cuci tu langsung tak ada bau. Kak Fida pernah cuci kaki pesakit, kencing manis, keluar ulat, okey? Oh my. Keluar ulat. Bila Kak Fida, okey, dia macam ni, dia ada tunjuk dengan Kak Fida ubat doktor tau. Ubat doktor tu untuk ubat cuci. Dia kata kena taruh ni dulu, doktor cakap. Okey, Kak Fida try taruh dulu. Okey, macam dia cakap lah sebab dia yang suruh kan. So Kak Fida taruh dulu ubat cuci tu. Dan ubat cuci tu rupanya dia macam alkohol yang boleh keluarkan ulat tu daripada dalam. So keluarlah ulat tu. Ulat dia putih-putih tau, macam ulat nangka tu tapi kecil lagi. Dia bukan besar. So ketik keluar banyak macam tu kan. Lepas tu Kak Fida cakap tak apa, Kak Fida ambil air panas, Kak Fida siram, air suam-suam macam tu Kak Fida siram, then Kak Fida pakai sarung tangan 3 lapis. Cincin-cincin apa semua ni Kak Fida buka. Okey, kalau benda tu kritikal Kak Fida akan buka gelang jam apa yang Kak Fida pakai lah. Kalau tak kritikal sangat Kak Fida tak buka lah kan. Okey, pakai lapis Kak Fida biasa kalau benda tu kritikal Kak Fida akan masukkan sarung tangan tu tutup sekali Kak Fida punya baju supaya dia tak jatuh-jatuh, atau Kak Fida dah siap-siap lipat lah ke atas macam tu. Masa tu jam dengan gelang semua Kak Fida dah buka. Okey, Kak Fida bagi safety dulu. Sebelum tu Kak Fida dah cuci tangan Kak Fida pakai Elo soap dulu. Okey, dah cuci baru sarung, kita punya sarung tangan. Dan Kak Fida akan picit benda tu Dia picit bagi dia keluar habis. Tap. Okey, let's say kalau ada luka tu kalau macam dia gangrene, dah hitam, memang Kak Fida akan gunting. Kak Fida akan buang dulu. Percayalah masa you cuci dengan
dengan air suam, pakai kita punya hand soap tu, kita punya elo soap tu, kulit tu jadi lembut tau. Padahal pakcik tu cakap dengan Kak Fida, memang dia tak nak tanggal Fida. Pakcik takut nak kopek dia. Mandi macam mana pun tak tanggal, dia dah keras. Memang betul pun masa kita pegang mula-mula tu dia keras. Celup je dalam air suam, basuh je pakai elo soap, dia kembang. Dia kembang, kita kopek tu dah tak sakit. Dan kita gunting. Lepas tu tekan selagi mana ada nanah, selagi mana ada ulat, kita bersihkan dulu. Tukar air suam. Berbesen-besen pun tak apa. Tukar sampai dah tak ada. Macam mana boleh tahu tak ada? Bila kita tekan dia keluar darah je. Maksudnya ada daging baru. Kalau dia keluar darah merah, masih ada daging baru. Masih ada sel hidup lagi. So masa tu Kak Fida dah cuci bersih, Kak Fida akan sembuh aloe first, dressing dia. Lepas tu Kak Fida ambil krim propolis, ambil aloe jelly, lomo sebanyak mungkin. Kak Fida sapu sampai dia menyerap keliling. Baru Kak Fida bungkus pakai gauze. Kenapa Kak Fida bungkus pakai gauze? Sebab gauze ni dia ada ruang udara. Dia tak kedap udara. Kalau pakai yang kapas yang tertutup tu, kita takut melekat. Takut nanti pesakit, dia takut nak bersihkan. Pakai gauze dia senang buka. Kak Fida, waktu membersihkan tu airnya tu ada campur-campur apa kan yang aloe vera punya? Tak ada. Air tu memang air suam saja. Suam kuku yang kata orang tak sejuk sangat, tak suam sangat, dia boleh celup tangan lah. Bagusnya agak-agak hangat gitu. Macam tu. Dan macam mana nak offer diri? Masa jumpa pakcik tu macam ni. Kak Fida cakap dengan dia, pakcik masa tu nak pergi tengok rumah. Pakcik tu adalah jiran rumah baru Kak Fida. Cakap dengan dia, kaki tu dah lama ke kecil manis? Mak memang kenal pakcik tu. Sebelum ni kita orang tak pernah singgah pun. Sampai satu tahap tu lalu depan rumah dia. Sebab nak lalu jalan ke rumah Kak Fida tu lecak. So kita parking kat depan rumah dia. Nampak dia duduk kat kerusi roda. Mak tanya dengan dia, "Men, kau ni dah lama ke duduk kerusi roda?" "Dah lama." Lepas tu kita orang tanyalah, "Pakcik sakit apa?" "Kecil manis," kata dia. "Tengok ni luka." Masa tu dia tak tunjuk kaki dia sebab kaki dia ditutup dengan kain pelekat yang dia pakai. Jadi Kak Fida tak expect lah dia kecil manis. Rupanya tengok kaki dia memang dah luka. Lepas tu cerita, pakcik nak tak saya cucikan? Macam itu. Ada bayaran ke? Kata dia. Kalau saya cucikan tak ada. Kecuali pakcik beli produk. Tapi saya akan suggest pakcik 5% lah. Diskaun, jadi beli produk tu murah. Boleh lah. Bila kita offer macam tu, tak ada bayaran, free, dia okey je. Masa tu bila kita dah cuci, kita dah pakaikan dia aloe jelly dengan krim propolis, kita dah cuci pakai aloe soap, dia dah nampak luka tanggal, kita dah balut pakai gauze apa semua. Lepas tu kita tunjuk ini barang-barang yang pakcik kena makan dalaman dan ini barang-barang untuk cuci luar. Bajet dalam berapa tu? Ida, dia akan tanya bajet. Bajet macam ini, kalau komplit macam ini, bawah 600 pakcik. Cakap pakcik ada? Ada Fida, ada. Boleh tu, anak pakcik ada bagi duit. Duit pencen pun ada. So pakcik upsell lah. Bila dia kata ada, komplitkan semua. Aloe vera gelnya 3 botol, Bipropolis, Arctic Sea untuk set kecil manis. Lepas tu aloe first, aloe jelly, krim propolis, hand and face soap. 4. 600 lebih. Close dekat satu sisi. Siapa nak bagi? Kan? Ya. Ya, bila kita ada nampak orang sakit, mulut kita kena ringan tau. Kita yang offer diri, bukan nak tunggu orang tu cakap sebab orang tu tak tahu pun. Kita adalah consultant, kita ada forever business owner, kita ada produk yang bagus. Kalau kita tak cakap, kita kena offer diri. Macam tu Bonda. Okey, Bonda faham Bonda? Pasal bila kita berani macam cara kan. Mungkin itu pula cara kita boleh untuk menarik orang lah. Pasal bukan semua orang boleh buat macam itu kan. Jadi kita memang waktu itu kan, ya Allah, memang bagus jugalah ide macam itu tu kan. Pasal kan nak bawa orang yang terus saja. Kalau orang tak ada masalah, susah sikit kadang-kadang dah. Kita nak masuk lah, nak jadi PAP lah, inilah teruskan. Okey, bila kita, jadi tak? Bila kata telefon, jadi tak? Lah suami kita tak bagi. Itu kalau orang yang tak bermasalah, betul lah kan. Tapi bila orang dah betul-betul dia bermasalah, macam sakit tu kan, dia automatik dia dengan duit dia pun dia dah tak sayang, betul tak?
Ya, betul. Pandai bonda. Ha. Dengan syarat Ha. kita tunjukkan kita committed dengan dia. Kita tunjukkan kita committed, kita betul-betul nak sembuhkan dia dengan izin Allah. Kita ada produk yang bagus, kita kongsi dengan dia. Bila kita committed, dia nampak effort kita tu macam, ya Allah bagusnya budak ni, ikhlasnya. Anak aku pun tak nak cuci kaki aku. Dia sampai cakap tau, Ya. anak saya pun tak nak cuci kaki saya, Fidah, kata dia. Hari tu kalaulah semalam tu Ajar Ramlah tak tegur pakcik tak dapat rezeki Fidah cucikan kaki macam ni. Mak lah, maksudnya Ajar Ramlah tu mak lah, kan? Kalau dia tak tegur, memang kita orang sebelum ni memang tak lalu depan rumah dia. Hari tu memang lalu, memang rezeki dia. Bila mak tegur je, tahu mak kenal, Kak Fidah apa lagi? Masuk jarum terus. Offer diri terus. Sebab dia tak tahu Kak Fidah jual produk bagus. Kalau Kak Fidah tak offer diri, Kak Fidah tak kepo-kepo masa tu, kemungkinan Kak Fidah tak close sale sampai RM700. Dan kita tak tahu orang tu memang ada duit Satu pun. sisi. Satu sisi, settle dah. Lepas tu dapat lagi forever business owner yang baru. Ahli baru. Dah kali ni, dah 2 kali dia repeat tau. Dia repeat beli apa? Aloe Jelly, krim propolis dengan Aloe First. Benda tu cepat habis. Aloe Vera sebab Kak Fidah bekalkan 3 botol, jadi tahan lama sikit. Okey, soalan seterusnya tadi siapa ni? Kak Fidah, masa Terima kasih, sapu Kak Aloe Jelly dan krim propolis tu, 1-10 satu juga ke atau campur dua-dua? Kak Fidah campur dua-dua. Kak Fidah ambil Aloe Jelly, prep, ambil krim propolis, prep, lepas tu Kak Fidah tap, ratakan, baru Kak Fidah sapu kat customer punya kaki. Bukan customer punya kaki saja badan Baba Azlansa siap cuci dengan kita punya hand soap tu, Aloe soap tu. Kemudian dah kering, dia sembuh Aloe First, sama ratakan. Lepas tu dia sapu sekali seluruh badan. Sebab badan pakcik tu dah mula tumbuh macam eczema. Nampak tak? Kesan penggunaan ubat hospital yang terlalu lama. Bila customer ataupun prospek kita tu mengaku macam tu, rakam. Sebab tu bila Kak Fidah buat demo, Baba akan rakam video. Setiap kata-kata baik kata customer kita tu boleh digunakan untuk customer akan datang. Contoh macam customer Kak Fidah tu, dia ada cakap disebabkan banyak makan ubat hospital, ubat kencing manis, pakcik punya badan ni semua eczema. Kesan daripada ubat ni pakcik tahu. Sebab tu pakcik sekarang dah tak nak makan sangat. Nampak tak? Dia tak nak makan sangat. Tapi itulah kencing manis pakcik tu kadang-kadang terkawal, kadang-kadang tak terkawal. Bergantung pada apa yang pakcik makan. So benda ni yang you kena rakam. Jangan lepas pandang. Dan boleh digunakan untuk prospek akan datang. Faham tak? Okey. Ada soalan lagi? 5 minit lagi pukul 11. Ada tak? Tak ada ke? CBM Munira? Cuba minta lagi sekali. Nak minta apa tadi? Pandai yang kau type je, kau tak nak minta depan-depan dengan Kak Fidah. Kau cakap sikit, kau jangan nak senang je. Kak Fidah nak minta ayat broadcast cakap gitu. Nanti Kak Fidah hantar ya. Ayat broadcast ni tak silap Kak Fidah, ada beberapa orang manager juga dah masuk dalam broadcast Kak Fidah tu. Jadi sebenarnya dah senang, tinggal copy je. Lepas tu hantarlah kat PNL masing-masing. Manager Aida Adnan pun rajin tanya. Manager Aida dia pun rajin tanya. Kak Fidah ayat-ayat broadcast tu boleh tak bagi kat saya? Macam tu. So Kak Fidah bagi je. Boleh je, tak ada masalah. Okey, ada sebarang soalan? Ya betul, saya nak ayat broadcast, nak closing. Ayat broadcast ni sebenarnya dia daripada hati tau. Tak semestinya awak copy paste Kak Fidah punya tu awak boleh close sales. Sebenarnya yang buatkan dia boleh jadi close sales tu apabila ayat tu sendiri daripada hati awak. Daripada hati awak maksudnya awak tanya dengan customer tu, maksudnya customer tu dapat rasa. Dia macam customer tu dapat rasa macam sampailah benda ni daripada hati dia tanya ni. Tanya khabar, tanya anak. Sebab customer yang dalam broadcast Kak Fidah tahu tau salah satu masalah dia. Macam Cikgu Mariawati, dia memang jaga sangat kesihatan mak ayah dia. Dan dia memang selalu belikan produk untuk mak dia kat kampung. Selain dia memang suka bersedekah. Kalau Pak Gad kat sekolah dia tu sakit pun dia sedekah aloe vera gel.
Selain daripada dia sendiri guna produk tu. So Kak Fida tahu tau, satu-satu user Kak Fida dia punya masalah. So kalau awak nak ayat broadcast Kak Fida, itu adalah ayat untuk customer Kak Fida yang memang Kak Fida faham dia. Awak boleh copy paste, tapi awak boleh hantar ayat tu dan awak bina sikit ayat lain yang daripada hati awak sendiri. Benda tu lebih sampai dan lebih boleh closing dengan customer tadi. Macam tu. Bila rasa takut, tapi Kak Fida bagi je, diri sendiri nak buat, lepas tu untuk bertindak. Thank you so much JLT Kak Fida. Bila dah ada rasa takut dia, bila tanya rasa takut, tapi Kak Fida bagi je. Diri sendiri nak buat, lepas tu bertindak. Thank you so much Kak Fida. Okay, yang mana nak ni PM Kak Fida lah. Kak Fida nak hantar kat grup manager yang tahu nanti. Grup PNM tu yang mana nak tahu tu PM Kak Fida, cakap contoh ayat-ayat broadcast ni kat Kak Fida belastik, you boleh forward je atau you bina ayat sendiri yang untuk customer tu siapa. Kadang-kadang customer kita berbeza-beza dia punya masalah kan. Jadi solusi ni juga berbeza-beza. So awak kena ayat broadcast awak hari-hari tu kena berbeza-beza. Dan awak kena hantar ayat broadcast tu macam mana yang awak rasa awak seronok terima satu ayat daripada seseorang. Contoh, orang dia akan suka kalau kita take care dia, betul? Dia suka kalau kita ambil berat pasal dia, betul? So awak tanya khabar lah, tanya khabar, tanya tentang anak dia sihat ke tidak, mak dia. Kan bila kita close dengan customer, user kita, downline kita macam tu, dia memang akan sayang kita. Dia akan tak carilah Shopee ke, Lazada ke, atau mana-mana website, mana-mana orang atau ejen lain untuk beli dengan orang tu. Percaya cakap Kak Fida. Jaga ni betul-betul. Iaitu servicing 200%. Jual budi bahasa, kemudian pandai bina ukhuwah dengan customer atau user kita. Lepas tu pandai memikat. Pandai memikat. Kalau dulu kita bercinta, kita jatuh cinta dengan suami kita macam mana? Dengan boyfriend kita, dengan girlfriend kita dulu macam mana? Macam itulah ayat memikatnya. Macam tu dengan customer. Bukan nak mikat dia supaya dia jatuh cinta dengan awak. Bukan. Jaga silaturahim tu cantik. Okey boleh? Okey. Nak juga ya Kak Fida? Boleh. Nanti PM tepi. Nombor telefon Kak Fida 017-767-0079. Kalau nombor telefon upline pun tak simpan ni nak kena rotan ni. Ada simpan ke tak ada? Kak Fida nak habis kat sini dah. Pukul 11 sudah. Ada lagi? Ada new message lagi. Nak. Pandai Farini selalu kat TikTok Kak Fida dia icon love je dia hantar. Tak ada ayat apa-apa pun. Cubalah tanya kat situ ke peluang. Asyik icon love je aku pun naik jemur dah tengok icon love tu. Aku balaslah love juga. Mesti nak cakap I love you Kak Fida. I love you tu. Okey. Dah itu je. Gelak pula. Okey itu je. Okey CBM Coach Lin. Masa dah tamat dah pukul 11. Coach Lin kata bila nak habis ni, aku ni nak tidur ngantuk. Tak tahu ke kata dia. Kan? Terima kasih JLT ya, amin doanya. Moga-moga cepatlah Kak Fida JLT. Dah ambil gambar lah kita, jom. Lin ambil gambar ni. Kak Fida ada penambahan sikit Kak Fida. Apa? Okey, nak ingatkan semula kita punya winner circle pada 25 hari bulan pukul 2 di Pullman Bangsa. Lepas tu malam tu siapa yang terlibat dengan event dinner, dan esok pagi tu yang paling penting, esok tengah hari di Putrajaya. Okay, kita ada 3 sesi. Sesi pertama sesi Kak Fida. Kak Fida tentang broadcast dengan Kak Fida. Macam mana nak buat broadcast. Sesi pertama Baiti dulu, Baiti. Kak Baiti, yang bestnya adalah ketiga-tiga semua pun best. So punctual sebab kita start pukul 2 sharp, okay, dan kita akan habis pukul 5 sebab kita tak boleh nak drag masa sebab malam tu kita ada celebration 5cc untuk region KL. Jadi saya minta semua orang berada sharp di Putrajaya pada pukul 2, tak payah bayar, free of charge, tinggal datang je. Untuk slot Kak Baiti, hari tu kita ada discuss untuk slot Kak Baiti. Yang best sangat slot Kak Baiti adalah tentang macam mana aloe vera tu dapat analyse badan seseorang. Contoh macam hari tu experience saya buka booth, saya tengok ramai yang sebenarnya tak boleh nak closing sale sebab tak faham
tentang aloe vera. Kan kita ada 4 rasa, betul tak? Kita ada rasa masam, kita ada rasa masin, kita ada rasa payau dan kita ada rasa tawar. Kita ada rasa pahit. Okay, so empat rahsia ni, 4 rasa ni Kak Baiti akan bongkarkan satu persatu kenapa setiap orang tu rasa berbeza dan Kak Baiti akan cerita bagaimana nak close orang tu melalui rasa tu. Kalau misalnya rasa, contoh orang tu kita rasa pahit, kenapa dia rasa pahit? Apakah teknik dia yang nak buat dia terus boleh beli aloe vera tu? Okay, so Kak Baiti akan cerita dan set-set yang patut orang tu beli berdasarkan rasa. So Kak Baiti akan cerita dan macam mana rasa setiap orang tu berbeza daripada lidah. Okay, so macam mana lidah kita ni boleh rasa kan, setengah soalan dekat orang tanya, kenapa dia rasa masin, benda tu belum sampai usus lagi kan? Kenapa dia rasa pahit, benda tu tak sampai usus lagi baru kat lidah? Pernah tak dengar soalan macam ni dekat booth? So biasanya soalan-soalan ni akan ditanya di booth. Kenapa saya tak rasa sama dengan orang tu? So Kak Baiti akan cerita secara detail bagaimana deria lidah kita ni boleh trace rasa tu. Perkongsian ni sangat-sangat menarik kan? Yes. Sebab Kak Baiti jarang cerita kat dalam BOI. So sebab kita nak buat tu tak boleh cerita tu rahsia. Okay, kena datang dulu. Okay, dan saya tak akan cakap pun malam ni kenapa boleh trace rasa-rasa tu. Dan sebelum ni kalau kita dengar, kalau misalnya kolesterol, kita ambil RTC. Tapi sebenarnya AVG pun boleh meleraikan kolesterol. So Kak Baiti akan bongkarkan juga macam mana dan akan ada beberapa dialog yang you kena hafal lah. So tolong datang, sebab slot ni sangat best. Tak kisahlah you kat Perak ke, you kat Utara ke, you kat Kelantan ke, Sabah ke, Sarawak ke. Kan, kalau nak ilmu best daripada Kak Baiti, tolong turun. Lepas tu kita ada GEP daripada Cikgu Ayu. Cikgu Ayu sangat mantap kan. Macam mana dia adalah Sapphire Manager. Okay. Lepas tu dia adalah CBM level 2 juga. So dia akan bercerita macam mana nak close sharp dengan GEP. Lepas tu last kali slot Kak Vida. Kak Vida akan last cerita kali, tentang prokal. Kak Vida akan cerita tentang gerak kerja. Cerita sikit gerak kerja. Kak Vida akan cerita tentang gerak kerja, macam mana Kak Vida close sales setiap hari, apa yang Kak Vida buat lebih detail, lebih mendalam. Maksudnya Kak Vida bagi tips. Sebab Kak Vida sediakan slide juga, so you all boleh tengok nanti ayat-ayat broadcast apa semua tu dalam slide Kak Vida. Sebab Kak Vida akan tunjuk broadcast tu satu persatu. Akan tunjuk juga macam mana kita nak jaga customer kita, user kita ni terus close sharp. Maksudnya dia terus turun duit. Dan Kak Vida kalau sales Kak Vida tak pernah bawah 500. Tak pernah. Biasa Kak Vida akan close atas 500. Sale Kak Vida. Sebab tu awak jangan pelik kalau hari-hari Kak Vida post banyak barang tau. Sebab Kak Vida close sale bukan 200, 100 lebih. Sebab Kak Vida akan cakap, akak sangat rugi Kak. Kalau akak beli 100 lebih ni, dah satu akak tak boleh masuk lucky draw. Yang kedua akak dah dapat produk percuma. Lagi satu, produk ni Kak Vida cakap, kat stok saya yang percuma ni dah tak banyak. Nanti kalau akak tak ambil cepat-cepat, orang lain ambil, Kak Vida selalu macam tu. Kak Vida akan ajar macam mana cara nak momokkan ayat tu. Dah bagi banyak sangat Kak Vida, nanti diorang tak nak datang. Jadinya korang kena datang sebab Kak Vida akan bagi benda ni mendalam. Mendalam sampai satu tahap Kak Vida akan bagi 2-3 orang yang Kak Vida akan bagi hadiah untuk praktikal sebagai customer dan Kak Vida adalah consultant Forever Living Product. Macam tu. Dia punya kejutan dia. Tolong datang. Kalau korang nak hadiah tu mungkin kemungkinan Kak Vida pilih korang kan, sila datang. Free je masuk. Kan coach link kan? Yes, betul. So tolong datang ramai-ramai. Kalau misalnya tak boleh nak pergi seorang-seorang, kapur je dengan team manager dan tolong submit berapa orang sebab kita orang pun nak tengok capacity juga berapa yang akan hadir. So tolong pool sebab alang-alang dah turun KL kan, extend je sehari untuk terus bertahan untuk dapat ilmu yang sangat luar biasa daripada speaker yang luar biasa. Okay Kak Vida? So itu je daripada saya kot. Kita boleh tak gambar kot. Okay. Okay. Sama-sama. Okay, jom kita tak gambar.
Kak Fida ada ambil juga tadi. Tengah-tengah ramai tu kan. Korang ni belum habis lagi dah live Geram aku. Cubit kan tahu. Ni satu Alamak. lagi ni. Ahlak tak ada tau. Belum habis lagi. Upline belum cakap Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat tidur. Belum lagi. Kau dah keluar. Macam mana tu? Tak ada adab tau kau ni. Aku ni masuk kelas mana-mana aku tak buat gitu. Walaupun dah nak tertidur dah ni. Tak apa. Aku tunggu. Kan? Aku letak lidi kat mata aku begini Korang je tak nampak tau. Ngantuk ke penatnya Kak Fidah ni tak nampak. Engkau ingat upline ni malaikat. Tak tahu ngantuk. Aku tunggu je tau. Kau ni belum habis lagi kau dah pergi tengok. Tadi aku tengok 50 lebih dah tinggal 48 orang. Tak apa kau sini ambil gambar je. Lepas tu kita masuk majalah kita. Yang tak masuk tu padanan muka dia. Sebab dia dah keluar awal. Kita ada Cuba majalah. Kau tak Cuba nak masuk. siapa dah tangkap? Siapa dah tangkap? Siapa dah tangkap ni? Tak pandai nak. Kak Vida tak pandai nak screenshot. Kalau pakai handphone tadi sebenarnya Kak Vida dah ambil dah. Diam-diam tu kan. Ni banyak yang buka muka ni Lin. Rugi tak ambil ni. Kak Vida cuba Kak Vida tangkap. Sekejap. Screenshot ke macam mana? Kita ambil gambar pakai handphone je. Alin? Bagi handphone tak? Kau ni. Aku jugalah kena ya Lin. Ha. Nanti angkat tangan ni. Tak payahlah pakai pegang buku. Susah benau. Okey senyum. Page yang pertama senyum. 1, 2, 3. Okey, page yang kedua. Nanti kejap. Alih dulu. Allah, susah upline tak banyak benda pandai. Okey, page yang kedua ni tak ada muka. Okey, senyum. Kak Rosita senyum. Walau pegang tangan kat muka nampak. Okey, selesai. Nanti Kak Vida share, okey? Terima kasih Kak Vida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Fida. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Fida. Terima kasih semua. Kak Vida tekan stop record. Tekan stop Stop record. record belum stop Astagfirullahaladzim. Tengok perangai. Teguk tol. Are you want stop recording? Yes.